Orang pergi Mekah ni, orang pergi Mekah. Masuk Masjid Haram boleh dua perkara. Kalau kita nak semaya sunat tahiyatul masjid pun boleh. Ataupun kalau kita nak besar boleh dua besar situ. Di dalam Masjidul Haram hak Nabi kita dimulakan oleh Jibril ambilkan Nabi, kemudian Nabi kata malam Isra dan Mi'raj ni, maka di tengah-tengah di celah-celah aku duduk dalam Masjidul Haram fil hijr, yakni duduk di batu hijr Ismail. Herak ni hijr Ismail. Nak ya asal ni Baitullah. Dah Baitullah. Bah ni pintu Kaabah. Payah nak gayak ramai apa besar gini nampak dah. Ni pintu Kaabah. Mari lek ni rukun Iraki. Mari lek ni orang panggil hijr Ismail tempat belak tu kan. Pak ya tak semil kat pinggir tu, patu seluar mah tunggu situ orang panggil hijr Ismail. Zaman dulu tu dia tak ada pagar lagi. Patu Nabi kita duduk situ, duduk di hijr Ismail tu. Pahal dak hijr Ismail. Kama dia hijr Ismail ni gapo dia hijr Ismail? Yakni tempat Nabi Ismail alaihi salam gejar kaki. Gejar kaki. Lapar air, lapar susu. Kerana sangat-sangat dahaga, Nabi Ismail alaihi salam duduk di situ, kerana Siti Hajar beranukkan akan dia, maka Nabi Ismail alaihi salam saat itu dia dahaga air, lapar air, maka dia gejar kaki. Apabila gejar kaki dengan sebab mukjizat Nabi Ismail dan berkat Nabi Ismail, maka Siti Hajar bunyi suara lik supaya air. Anak royak pucuk. Nabi kita ketika Jibril nak ambil ia naik kepada langit ataupun nak menjalan pada waktu malam, Nabi kita duduk di hijr Ismail. Ni Baitullah, kita tahu ni Baitullah. Lek ni pintu Kaabah. Lek ni Al-Hajarul Aswad, pak kita duk bubuk kucuk. Sini pintu Kaabah, sini Multazam. Mari kau ni rukun Iraki. Apalah tu tempat kita duk pakak bubuk semaya di Seloremah. Nabi kita duduk situ, duduk di hijr Ismail tu. Kama dia hijr Ismail ni ibu bapa yang dirahmati, tempat Nabi Ismail tu gejar kaki kerana dia dahaga air. Apabila dia dahaga air saat itu, maka dengan sebab dia dahaga air, dia gejar kaki, maka Siti Hajar bunyi supaya air. Bunyi bakna suara air. Pesing mana bunyi suara air? Bunyi lik. Kama dia tengok tak ada air. Maka Siti Hajar saat itu lari pergi kepada Bukit Sofa. Ni pucuk ni sejarah ni. Ni kita nak tahu sejarah ni. Siti Hajar lari sampai di Bukit Sofa, tak temu air. Apabila musim naik sikit kan, kalau kita duduk di sejarah yang naik sikit tangga dah. Tangga pun biasa pergi Mekah tu tahu, yang naik kita tu baik daripada Baitullah, tu baik pada Al-Kaabah, yang musim mari, yang naik sikit di As-Safa. Kemudian Munana Siti Hajar pun duk cari air di kawasan tu saat ni, tak temu. Maka jalan pula turun daripada Bukit Sofa pergi ke depan. Ke depan tu orang panggil ke Marwah. Kemudian di antara Sofa dengan Marwah berapa ratus meter? Dekat-dekat sekilo. Kalau berjalan ni tu orang panggil dekat-dekat sekilo, yakni 700 meter. Kalau kita keliling situ tu dah, Siti Hajar duduk di Sofa, mari kepada Marwah, tak temu air. Duduk Marwah, mari kepada Safa, tak temu air. Duduk di Safa, mari pada Marwah, Marwah pada Safa, 7 keliling. Sebab itulah dititah kepada kita apabila kita bersi'i, kena bersi'i 7 keliling lah kan. Nawaitu sa'ya sab'a ashwatin. Saja aku bersi'i 7 keliling. Sebab Siti Hajar carikan air di Safa tak ada. Bunyi suara air lik tapi tak temu. Jalan pula pergi pada Marwah, tak temu air. Klik mari pula pada Safa. Safa pergi Marwah, 7 keliling. Sebab tu ditutup ketika orang buatkan umrah. Selepas daripada tawaf Baitullah 7 keliling, maka ditutup pula dia saat itu bersihnya 7 keliling. Hak ayat yang Allah Ta'ala permata, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوف بهما إن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. Sesungguh Safa dan Marwah ini tanda-tandaan bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
Pada malam Allah Ta'ala nak suruh dia tu berjalan Isra' dan Mi'raj. Buku kok mana boleh Nabi kita kena nak Isra' dan Mi'raj? Kata setengah daripada ulama kerana langit dan bumi duk balah. Ibu apa? Kerana langit dengan bumi duk balah dulu, bumi dengan langit rapat tu. Rapat. Ini satu peristiwa, ini satu daripada kisah bumi dengan langit yang rapat. Apabila duk rapat dekat balah, orang itu dia rapat dak ya balah. Kadang sang rapat-rapat dia nak balah lalu deh. Kamane langit dan bumi balah mana? Langit kata hei bumi. Ha ni nak ayat atau puca-puca sebab nak jadi Isra' Mi'raj ni. Bukunya asal ke mana? Langit dan bumi cai kata mana? Langit kata hei bumi, tah belakang aku ni ada dengan bintang, ada dengan matahari, ada dengan bulan, ada dengan segala perkara-perkara yang mulia tah belakang aku. Tah belakangmu ada gapo tak bumi? Ni langit kata kepada bumi, hei bumi, tah belakang aku ni ada dengan bintang, ada dengan cuaca-cuaca, ada dengan diya'u, ada dengan masalah cahaya-cahaya, ada dengan bulan dan ada dengan bintang, ada dengan matahari, ada cukup lekat daripada perkara-perkara yang mulia. Tah belakangmu ada gapo ya bumi? Bumi kata tak apalah, tah belakangku ada dengan orang gapo, orang kecing, ada orang berok, ada orang jalan, macam-macam tah belakang. Tah belakangmu tak ada mulia hai bumi. Tapi bumi kata hei langit tak apalah, tah belakangku tak ada kemuliaan. Orang duk berok, orang duk kecing, duk kambuh, orang mati. Tah belakangku belaka. Tapi ku juga bumi kata ada orang yang selebih-lebih makhluk, ada orang semulia-mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kan? Dengan sebab ada Muhammad ini tah belakang aku, dengan sebab tu mulia bumi lebih daripada langit lagi. Kalau kita nak kira Muhammad ini dengan Baitullah, dengan Kaabah, siapa dia mulia? Nabi mulia lagi. Kalau kita kira kata Nabi dengan Jibril, siapa dia mulia? Nabi mulia lagi. Dah, ni nak royak katanya Nabi kita mulia. Apabila balah di antara langit dan bumi, maka sengai. Dah baik tu duk jadi jauh dah ni bumi duk bawah, langit duk belah atas. Sebab dia panggil timbul peristiwa balah di antara langit dan bumi. Sebab tu apabila bumi katalah tu langit nak duk tak boleh. Langit kata ya Allah, tah belakangku ni ada bintang, ada para-para malaikat, ada matahari, ada perkara-perkara mulia, tapi tah belakang aku saat ni tu tak ada seorang lagi ya Allah, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab pucanya Allah Ta'ala nak akadkan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit. Ini satu puca. Ini satu sebab. Perhati mulai ibu bapa kita naknya nuktah dan titik berat di dalam Isra' Mi'raj. Sebab apa boleh berlaku Isra' dan Mi'raj ini? Satu, dengan sebab peristiwa dan pula berlaku kisah di antara langit dan bumi, orang panggil kat yang balah gi mari. Apabila balah gi mari, maka berdoalah langit kepada Allah, aku berasa nak kepada Muhammad nak jingak tah belakang aku hati. Satu. Dan di dalam kisah yang dua, puca yang dua kata ulama boleh Allah Subhanahu wa taala akad Nabi sallallahu alaihi wasallam naik pada langit berapa? Tahun ni orang panggil amal hazin. Dibaca dalam sejarah Nurul Yaqin ke, ataupun dibaca dalam kitab-kitab sirah Ibnu Hisham ke, kita dibaca. Puca yang dua Allah Subhanahu wa taala boleh angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit. Puca yang pertama mau ayat saat ni ingat molek dah. Yang pertamanya sebab Allah Taala boleh angkatkan Nabi itu naik kepada langit dan menjalan Nabi Isra' dan Mi'raj, kerana langit dan bumi ini ada katian, ada balah gi mari. Kamu langit saat itu dia kata tah belakangku mulia, belakangku mulia, belakangku lebih. Tah belakangmu ada gapo bumi? Bumi kata tah belakangku hina langit. Oh, tak ada benda perkara lebih. Tak ada benda hak cuma-cuma tah belakang. Cumanya ada Nabi Muhammad seorang. Tu pucanya. Sebab yang kedua, kata setengahnya sebab yang dua boleh menjalani akan Nabi Isra' dan Mi'raj dengan sebab tahun ni juga orang panggil amal hazin. Tahun Nabi sangat-sangat duka cita. Nabi sangat-sangat pusing. Nabi sangat-sangat serabut. Kemudian berlaku Isra' dan Mi'raj dua, yakni qabla al-hijrah. Ingat molek. Berlaku Isra' Mi'raj, Nabi tak ada dah hijrah lagi ni. Nabi tak ada dah hijrah lagi pada Madinah lagi. Sebelum daripada Nabi nak hijrah, ketika Nabi duduk di Hijr Ismail, Nabi sallallahu alaihi wasallam
tengah-tengah duduk di Masjidil Haram, duduk di hiji Ismail di Baitillah, di antara Nabi tu bainan naimi wal yaqazan, di antara Nabi duduk seling. Jika Nabi duduk seling di hiji Ismail bainan naimi wal yaqazan, di antara Nabi duduk seling, di antara tidur tak tidur. Tidur dengan sedar, mana duduk seling celah-celah tu. Kemudian iz atani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Itnya iz atani Jibril, pada ketika tu juga datangkan daku Nabi kata oleh Jibril alaihi salam bil buraq, dengan buraq. Puca yang kedua kita nak wayaknya, sebab apa Nabi boleh kena naik ke langit, boleh jalani oleh Allah akan Nabi saat itu ke langit, yakni kerana tahun ni sangat-sangat pusing Nabi, serabutnya Nabi dengan sebab apa? Yakni dengan sebab mati isteri yang disayangi ialah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebab Siti Khadijah mati tahun ni, Khadijah wafat satu. Dan tahun ni juga orang panggil dengan sebabnya matinya Abu Talib. Abu Talib mati. Dalam tahun ni orang hak Nabi sayang, orang hak Nabi kasih, orang hak Nabi sangat-sangat rindu, Nabi sangat-sangat berdoli, Nabi sangat sayang dan rindu dan sayang kasih, maka dimati oleh Allah Subhanahu wa taala berdua-dua. Satunya mati Siti Khadijah ibnu Khuwailid bintu Khuwailid radhiyallahu anha, mati juga pada tahun ni. Dan Abu Talib saat itu pun mati, pak saudara hak Nabi kasih sekali. Ini ayat dua pucuk. Lepas tu tanggung sebab apa weh? Allah Ta'ala berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pertama kerana langit dan bumi yang duk berubuk Nabi nak naik atas langit katik. Kerana doanya bagi langit, ya Allah, minta muhattatiklah Muhammad atas belakang kami, ya Allah, minta buat naik atas Muhammad atas belakang kami. Ini salah satu pucuk. Dan pucuk yang kedua boleh berlaku Isra' dan Mi'raj kerana tahun ni Nabi sangat-sangat pusing, matinya Siti Khadijah dan matinya Abu Talib. Abu Talib ni orang debel tak ada dah dalam Mekah. Ya ada khisifah bagi dia. Dah, pak darah Nabi ni dia tak pergi Baitillah dulu. Nah, likungnya tu berala 365 ekor. Pas di tepi-tepi tu ya ada khisifah. Khisifah. Khisifah ni khisi buat apa? Khisi yang untuk buat apa? Apabila ada masyakil, ada masalah, timbulkan gangguan di dalam kota Mekah di antara puak-puak Arab Quraisy dan Arab lain, maka Abu Talib ia akan naik duduk takhis itu untuk menyelesaikan masalah di dalam kota Mekah. Ini debel pak darah Nabi. Lepas tu Nabi tu sayang sangat kepada bapa saudara dia, maka dia mati juga pada tahun tu. Deh. Jadi sebelah balik pihak Allah Subhanahu wa taala apabila tengok Nabi saat itu sangat-sangat serabut dan sangat-sangat pusing pada tahun ni, maka Allah Subhanahu wa taala titah kepada Jibril, maka mawak datanglah oleh Jibril dengan borok. Dengan borok ketika Nabi duduk di hiji Ismail. Wagi borok. Lepas tu borok ni mik mana weh? Borok ni mik kok kedah kok ni kan, kok tanim kok ni kan. Mik kok kedah sewing kok tu kan borok. Borok ni hak Jibril ambil ni, ambil daripada mana? Yakni ambil daripada syurga. Lepas tu borok hak Nabi nak naik pada Isra' dan Mi'raj ni, ialah borok yang telah naik oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Jibril ambilkan borok daripada syurga, dan borok ini yang sudah naiklah akan dia saat itu oleh siapa dia? Oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, maka wari kepada dunia untuk nak Nabi kita berjalankan Isra' dan Mi'raj pada malam ni. Apabila dah Jibril saat itu mendatangkan belum nak naikkan borok saat itu, maka Jibril saat itu dah ketika ni kata setengahnya Nabi duduk tidur di rumah Ummi Hani lepas daripada solat Isya. Ni dua-dua perkataan. Setengah riwayat ni malam nak timbul berlaku Isra' dan Mi'raj ni, Nabi duduk di bucu-bucu Ismail, Nabi duduk nyalan seling tak seling, Jibril mari dengan borok. Muhammad kita malam ni kena berjalan ni, Allah Ta'ala kita suruh berjalan. Kata setengah. Dan kata setengah Nabi saat ni duduk di mana? Ketika nak berlakukan Isra' dan Mi'raj,
yakni Nabi saat ni duduk tidur di rumah bagi Ummi Hani selepas dari Isya. Ni riwayat orang panggil ulama mufassirun dan ulama muhaddisun tu beberapa takwilan. Kata setengahnya Nabi duduk di Hijri Ismail dan kata Nabi duduk di Ummi Hani, rumah baiti Ummi Hani selepas daripada semaya Isya. Nah, ini orang panggil ikhtilafur riwayat, yakni bersisih ulama-ulama dia kata setengah Nabi duduk di Hijri Ismail dan setengah Nabi duduk tidur di Ummi Hani selepas daripada semaya Isya. Kama dia apabila Allah Subhanahu wa taala titah kepada Jibril suruh naik Nabi saat itu ke langit dan menjalankan waktu malam saat itu, maka sepastinya Allah Subhanahu wa taala saat itu suruh Nabi saat itu dah berjalan pada waktu malam, tapi pada waktu malam berjalan saat itu pun dah yakni Allah Subhanahu wa taala suruh belah dada dulu. Orang nak temu dengan Tuhan ni kena cuci hati. Sebab tu fok-fok kita ibu bapa nak temu dengan Allah Taala satu hari, hati duk cuma tak boleh temu dengan Allah. Sebab Tuhan katakan dalam satu ayat ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Okey, Tuhan seru. Sebab fok-fok kita semua ni nak temu dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari. Tapi syarat nak temu dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari, nak jumpa dengan Allah, syarat hati kita kena cuci, hati kita saat itu kena bersih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala nak menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa taala titah kepada Jibril, yakni pada malam usriyabi, pada malam saat ni di berjalan akan daku pada waktu malam, dan aku ada di kota Mekah di antara tidur dengan jaga, ya aku duduk seling-seling. Lepas tu datang Jibril akan daku, kata Nabi, faqal, maka kata Jibril, ya Muhammad, hei Muhammad, kum, bangun oleh engkau hei Muhammad. Jibril kata ke Nabi, bangun. Dah fakum tu, maka Nabi kata aku pun bangun. Fa'id Jibrilu wa ma'ahu Mikail. Maka fa'idha Jibril, maka tiba-tiba Jibril serta Jibril Mikail. Maka kata Jibril bagi Mikail, isnatai bitistim mimma izamzam likai akhara qalbah. Hei Jibril kata, malam nak menjalani akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi saat ni duduk tengah-tengah tidur dengan sedar, yakni duduk seling-seling. Jibril kata, kum, bakit bangunlah engkau ya Muhammad. Bakit bangun. Malam ni kita kena berjalan ya Muhammad. Nabi pun bakit bangun. Maka Jibril pun titah pada Mikail, hei Mikail, engkau ambilkanlah air Zamzam daripada air Zamzam saat itu, isnatai, dua bati daripada air Zamzam. Dah isnatai bitistin mimma izamzam, mumai air dua bati mari. Air Zamzam dah ke? Air Zamzam dia tak serupa dengan air dunia, berasa air ya. Kerana air ni sungai ke apa? Air ni orang panggil air hak daripada air mata syurga. Di atas muka bumi ni hak benda-benda syurga duk tinggal lagi ke apa dia? Ni kuku kita. Ni kuku kita ni orang panggil kulit ahli syurga baik ni. Kerana Tok Cik kita, Tok Adam alaihi salam dan Tok Hawa kita lepas daripada dia teromok habis pakai dia sebab makan wa khuldi, Tuhan kata mu turun mari hei Tok Adam, hei Adam mu turun mari pada dunia, mu tak boleh duduk dalam syurga sebab mu deraka pada aku, yakni sebab makan wa khuldi. Tuhan kata walan taqraba هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Tuhan kata kepada Adam dengan Hawa, walan taqraba, jangan hampir dua orang kamu hei Adam dan Hawa, hazihi syajarata, akan ini pokok kayu. Gapo pokok kayu ni? Ialah wa khuldi. Kalau mungkin makan, mungkin hampir dua khuldi ni, fatakuna minadh zalimin, maka sebab tu ada dua orang kamu daripada orang yang zalim. Kamu dia tak ada lepas mari oleh Allah Taala mai dunia, hak tinggal pada ahli dunia ni. Ni kulit ahli syurga akhirat esok. Tu tinggal sikit-sikit. Ni kulit ahli syurga baik ni pakai setera 70 lapis di dalam syurga, tapi telak alio nampak lik di tekaknya.
Kemudian apabila Zamzam ni, apabila Jibril suruh Mikail, hey Mikail, cuba mu ambil air 2 batir daripada Zamzam. Zamzam ni orang panggil apa makna Zamzam? Air mata yang kuat, sembuh, macam tu makna Zamzam. Apa makna Zamzam? Yani ainun quwwah, yani air mata yang tu baik muncul tu baik, kuat tu baik. Ni orang panggil Zamzam. Apa makna Zamzam? Yani air mata yang kuat tu baik jadi macam gitu. Kemudian air Zamzam yang dititahkan oleh Jibril alaihi salam kepada Mikail, suruh ambil 2 batir daripada air Zamzam. Maka Mikail pun ambil Zamzam ni, air sungai dan pula taliye air mata daripada mana? Yakni daripada surga hak Nabi Ismail duk kerja kaki teh hak duk bunyi sorak oleh Siti Hajar tu, duk wah patak Baitullah tu dah. Kalau kita pergi Mekah lah ni nak tengok lagu Zamzam tak boleh dah. Kalau masa 40 tahun dulu, 30 tahun dulu daripada ibu bapa kita, budaya tengok lagu Zamzam boleh turun mandi. Jamil dulu, mak saudara mak biasa cerita, ayah mak biasa cerita masa 40 tahun dulu, orang tua-tua kita naik Mekah ngaji tak kan? Sebab tu orang duduk Mekah dulu alim. Pah Zuhur ngaji, pah Asar ngaji, ngaji tah Bukit Jia, ngaji di Beme Jali, ngaji di Beme apa? Baballah nah, Baballah Sedawa, Mes Sedawa, ngaji pada Tuk Ku Jali, ngaji pada Ku Yasna, atau Ku nah Ku Jali pada Mekah, ngaji kepada besi surat Li Cahaya dah kan? Sebab tu orang dulu pergi Mekah alim. Jahit tu sambil masa dulu orang tawa iqamah, tawakan tabaiyah, tak ada siapa yang nak klik jauhi belaka. Karena Mekah dulu susah. Mekah dulu tu tak ada tak ada puas panas lah semua fak dulu. Kadang-kadang terlupa nak buat pasport nak kapal air. Siapa-siapa Mekah. Lupa buat pasport, jatah demo di menara tu ya. Kapal naik lek layar ataupun di tangga kapal air tu dah. Siapa Mekah berat weh. Dulu dia tak ada duk pelik dulu. Dia tak ada duk cek po jaman learning. Nah, sebab tu kadang ada seorang tu dia nak pergi hantar demo Mekah naik tak kapal air sekali dengan demo. Kali duk tak kapal air, siapa kapal Mekah? Pasport tak ada kali. Kamu nak pergi Mekah dengan tak khabar gitu siapa tu bertahan-tahan. Patut orang tua-tua kita duk Mekah dulu tak ada nak buat kerja sangat, kerja we boleh duk nak ngaji. Lepas Zuhur ngaji di Bukit Jia, ngaji di bukit mana? Di bukit belah Lik Jia tu, orang panggil Bukit Bemis Belas Dawa. Lepas tu ngaji dek nung ngaji di Dago di Mupak itu orang panggil Kapun Naga. Kawasan tu orang panggil kawasan Mekah. Sesebukah jadi papa tak kawah itu. Dia tengok Mekah tak jaya tapi lain sodok pira. Pokok lah ni tak ada tengok dah Sungai Li, tak ada tengok dah Nago mau pada tak ada tengok dah. Lepas tu orang panggil Rumah Atlak tak ada tengok dah, Jabal Sode tak ada tengok dah, Syabak Ali tak ada tengok dah, Jiatsu ada lagi. Benar-benar ni semua kita tak ada boleh tengok dah. Orang baru-baru tak ada dah. Orang ada 20 tahun dulu dah. Mana Syabak Ali ti mana weh? Rumah Atlak ti mana? Jabal Sode ti mana? Sungai Li ti mana? Tukai Ike ti mana? Semua orang boleh royak. Kawasan tu kawasan Mekah tu. Kawasan hak Nabi kita saat ni tu nak naik Isra' dan Mi'raj. Kemudian dabiknya Nabi kita diperjalanan oleh Nabi, diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dititahkan oleh Jibril. Maka Nabi mula perjalanan di Masjidul Haram bi'aini, di Masjidul Haram tu, di Hijri Ismail tu. Kemudian dulu rumah daripada pintu Safa Marwah lagi. 30 tahun dulu orang kita lagu Zamzam tu dia minum. Dia ada grebo. Grebo ni buat air. Puak minum pak tu, dia minum pak, dia buat air dalam grebo. Hak ni main minum, hak lain tolong cebok boleh ni. Orang lain main minum, minum nak nabi, demo ni cebok air lagu Zamzam boleh ni pula. Gila lagu tu. Lagu Zamzam tepi makam Ibrahim tu. Zami dulu lagu tu 30 tahun 40 tahun dulu orang tua kita ngaji kan weh. Dak pes Masjid Haram tu. Dak pe Baitullah saat itu 4 mazhab dulu. Bainal mazahibil arba'ah, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Ibn Hanbal, ada mazhab bagi Abu Hanifah. 4 mazhab semaya dak pe Baitillah laka. Ani mazhab Imam Syafi'i, semaya Imam Syafi'i. Imam Malik, mazhab Imam Malik. Imam Hanbali jadi tu imam. Imam Abu Hanifah, Imam Abu. 4 mazhab semaya dak pe Baitillah, tak ada balah. Tapi kemudian lah ni payah weh lagu tu nak semaya pak orang tu imam di dak payah Baitillah tu mana mazhab Imam Malik, mana Imam Maliki, mana Imam Abu Hanifah, mana Imam Syafi'i, jadi payah balik.
Lah ni dia pilih orang nak jadi tuimam di daerah di dalam Masjidul Haram, orang ni kena reti mazhab pak. Dia baru boleh jadi tuimam Masjidul Haram. Kalau orang ni nak jadi tuimam Masjidul Haram, dia tak reti masalah mazhab pak. Imam Syafi'i bismillah ni sunat ke wajib weh. Kalau dia tak reti Syafi'i, dia tak boleh jadi tuimam. Pak Hanafi ni bismillahirrahmanirrahim ni ayatun min ayatil Fatihah geda. Satu ayat daripada ayat Fatihah ada bismillah. Imam Malik ayatun min ayatil Fatihah geda. Bermakna kata orang nak jadi tuimam di Masjidul Haram fi hazal zaman, pada masa sekarang lalaning, dia kena ya'rifu wa ya'lamu al-mas'alata bainal mazahibil arba'ah, masalah di antara mazhab-mazhab pak. Lepas tu hak Nabi kita jalan situ, lepas tu air Zamzam ini orang panggil air Zamzam taliye daripada air syurga, air mata daripada syurga. Kemudian air hak daripada syurga tiga di atas dunia sekarang. Pertamanya taliye air sungai, apa? Air mata daripada syurga. Yang pertama air Zamzam, makna mucu yang kuat. Yang kedua sungai ni. Sungai ni yang duk lalu dapat kota Fir'aun tu di Mesir, Qahirah. Yang ketiga sungai Furat. Furat ini talian daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kata air hak duk berlari atas dunia, air mata daripada syurga. Yang pertama Zamzam, yang kedua Nil, yang ketiganya ialah dikatakan sungai Furat. Dah, tiga ni hak orang panggil benda-benda hak datang daripada syurga. Tengok, cuba kita rasa air Zamzam tak serupa dengan air atas dunia. Cuba minum. Minum 100 kali tak serupa dengan air atas dunia. Air lagam kita rasa baik ni. Rasa pesin. Gi minumlah air Zamzam. Berapa ratus kali, berapa ribu kali. Air Zamzam tak serupa rasa air dengan air dunia. Kemudian air Zamzam ni, malaikat Jibril ketika ia nak naik Nabi, nak berjalan ni Nabi, Allah Ta'ala titah kepada Jibril, "Hei Jibril, mu nak berjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ni, maka mu kena belah dada Nabi dulu." Hak ayat tak? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ni ayat ni, ayat kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tuhan suruh belah hati Nabi dulu. Kerana dalam hati kita masing-masing dah darah hitam lakon. Ini orang panggil upaya setan. Ni dalam ni tak ada kata muda, tak ada kata tua, tak ada kata alim, kata jahil. Semua darah hitam ada belaka dalam jantung ni. Cuba kita tengok kita Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam hati kita ni orang panggil darah hitam. Sebab tu ketika kita semaya kena kira berat lek kiri sikit. Sebab hati kita duk gelombang semua, duk kocok semua. Sebab apa panggil hati? Sebab panggil qalbun. Sebab apa panggil qalbun? Daripada qalaba yaqlibu qalban. Mana duk balik semua. Setelah tu, setelah ni, setelah nak buat baik, setelah nak buat nak semaya, setelah nak puasa, setelah nak zikir, setelah wasa nak buat jahat. Dia duk balik tak tetap. Tu mana qalbun, jantung. Kama dia sini ni darah hitam dah ni. Darah hitam ni tempat duduk bagi syaitan. Syaitan ini nama apa? Hak sebut oleh Imam Ghazali, nama wiswas. Nama wiswas. Kemudian syaitan yang duduk di kiri ni, duduk dalam darah hitam, nama wiswas. Lepas tu hijau dia tugas dia apa? Yakni waswasah. Ya waswas kita. Waswas apa ana? Mayat qala. Mayat, betul tak ni? Mek asmaya kena tak ni? Hak tu buat dia jadi waswas, dia masuk jamil dia 3 je. Hak gimuh moro ni masuk jamil pukul 8, pukul 3 tak ubik lagi. Pak ia ngamuk ia kata babo nak buat agu anak mo ni. Masuk jamil semenjak pukul 8 pagi, pukul 3 tak ubik. Mak ia jerkah. Apa mu nak awal ni masuk jamil pukul 8 pagi, pukul 3 tak tu. Jerkah, rembah garing. Nak buat anak ubik dah jamil. Nyakit apa ni? Nyakit waswasah. Nyakit gangguan kacauan di dalam hati yang dibuatkan oleh wiswas. Setan dalam.
Hak ni Jibril suruh mik air Zamzam 2 batir oleh Mikail, lepas tu nak belah nak wear darah ni. Lepas tu kita lah ni belah boleh tak? Tak ada siapa dia boleh belah. Apabila tak boleh belah, kena guna zikir. Ganti zikir buat kita ni. Nabi tak apa malaikat tu nak belah belah siap dah. Waktu baik darah hitam, mik air Zamzam 2 batir curah dalam tu. Curah basuh. Lepas tu cuah Zamzam pula. Batir pertama basuhkan darah hitam, batir yang kedua saat ni tubuh ilmu, batir yang tiga buh hikmat, batir yang keempat ni tu malaikat basuh bukan sia-sia tu. Pas kita lah ni basuh boleh ada hati kita. Hak lemah jatuh berubah ya belah. Hak jatuh berubah ya di hospital tak apa jatuh. Tapi darah hitam tu waktu baik tak ada siapa dia tahu darah hitam duk di mana. Learning tu sebab tu ulama sufi kata mung kena zikir cukup 700,000. Mung kena zikir cukup 700,000. Sebab di antaramu dengan Allah ada 7 hijab. Sab'u hijabin bainaka wa bainallah. Di antara engkau dengan Allah ada 7 hijabin, ada 7 hijab. Maka nak lepaskan hijab engkau dengan Allah, nak win apa? Allah. Mu kena wear hijab ni. Kalau mu tak wear, mu tak nampak Allah. Kadang-kadang hijabnya retina kita, janggut kita tak nampak Allah dah. Kadang-kadang harta kita banyak beratus rai tak nampak Allah Ta'ala dah. Kadang-kadang pegang lembu banyak tak nampak Allah, dah nampak lembu tu dah. Kadang-kadang duk nampak apa? Nampak penegak kita besar 80,000 tak nampak Allah. Ning dinding kita dengan Allah. Orang panggil hijabun bainaka wa bainallah. 7 hijabin, ialah 7 hijab. Ning malaikat nak basuh dada Nabi ni. Tok siwi duk jadi keliru darah cuma setan duk dalam ni. Lepas tu kita lah ni ada zikir dak pas maya pak assalamualaikum salam bang lalu dah. Lepas tu nak buat hijab tu baik. Hak tu duk tak nampak Allah semaya pun kadang-kadang Allahu akbar kambing tak ada halih lagi. Allah kalau ku buka kedai pun laku belana kat semaya ni. Ni mari. Ni sebab kita ada dinding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dinding ni perlu pada kita zikir Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah 700,000. Nah, 700,000 100,000 tu perlu kepada tawajuh dan khusyuk kepada Allah. Kalau zikir kita tak ada terima daripada guru, makna kita lama nak sapa ke Allah. Ni mau nak kecek, masuk capur-capur sikit dengan Isra' dan Mi'raj. Lepas tu nak Tuhan suruh malaikat Jibril basuhkan dada Nabi, belahkan hati Nabi, nak basuh darah ya cuma supayanya malaikat Jibril suruh ambil 2 batir lah oleh Jibril akan air Zamzam supaya nak basuh nak cucikan hati Nabi. Wa asyraha lahu, dan aku nak mencerah dan aku nak menerang lahu baginya, bagi hati Nabi, sadrahu akan dadanya. Aku nak cerahkan bagi tak ni. Nabi beritahu ni 2 batir Mikail 2 batir daripada air Zamzam. Aku nak cerahkan hati Nabi dan aku nak cucikan akan hati dia. Dah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun kata Nabi pun ada sebeda selepas daripada tu Nabi kata fasyaqqa batni wa ghasalahu 3 marrat. Malaikat Jibril pun panggil Mikail suruh ambilkan 2 batir daripada air. Lepas pada tu untuk basuhkan dada Nabi. Dah. Lepas pada tu Nabi kata Jibril pun belahkan perut aku. Wa ghasalahu, dan membasuh akan perut aku ni 3 marrat, 3 kali. Basuh 3 kali. Misalnya hati Nabi Jibril pun belah siap. Lepas pada tu Jibril basuh dengan air Zamzam sekali. Lepas pada tu basuh cucu pula air 2 kali. Lepas pada tu 3 kali. Lepas tu dimeterikan oleh Jibril dan para malaikat akan hati dan perut Nabi. Lepas pada tu baru berjalan Isra' dan Mi'raj. Sebab tiap-tiap orang nak temu dengan Allah kena suci hati. Kalau tak suci hati tak boleh temu. Kita semua tak boleh temu dengan Allah. Sebab tu makna kata orang nak temu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sama ada di atas dunia ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu temu dengan Allah dengan jasad Nabi, jising Nabi, badan Nabi sendiri. Selepas daripada malaikat Jibril saat itu basuhkan akan dia 3 kali daripada batir ataupun air Zamzam tu akan dada Nabi. Lepas daripada tu apabila Jibril saat itu dah belah dada Nabi, basuh 3 kali,
Lepas pada tu orang panggil berseralah kepada Nabi tu oleh Mikail dengan apa? Yakni orang panggil bubuh di dalam tu tiganya tiga bati daripada air. Lepas pada tu orang panggil menerangkan hati Nabi dan mencabutkan barang yang ada dalam hati Nabi min ghilin daripada sifat tipu daya, sifat tak molek yang ada di dalam hati dia. Daripada sifat tipu daya ni. Dia setan duduk dalam ni, maka dalam ni orang panggil ada sifat-sifat tak molek. Apabila buai darah hitam, setan duduk mendiam itu waktu baik daripada sifat-sifat yang tak baik. Mana ta? Wa naza'a ma kana fihi min ghillin, dan mencabut Jibril akan barang yang ada dalam hati Nabi min ghillin daripada sifat dendam, sifat tak molek semua tu waktu baik. Dah. Lepas pada tu Jibril saat ni basuh tiap 3 kali. Wa mala'ahu hikmatan. Lepas tu Jibril saat ni tu bubuh dalam hati Nabi tu akan hikmah. Wa ilman, dan bubuh akan ilmu. Wa imanan, dan pula buh iman. Lepas pada basuh 3 kali, maka dipasangkan oleh Jibril ke dalam dada Nabi. Yang pertamanya ilmu hikmah, yang kedua ilmu naf'at, dan yang keduanya ilmu, yang ketiga dikatakan apa dia? Yakni dikatakan masalahnya iman. Maka iman Nabi kau hari kau kuat, kau hari kau kuat, kau sehari kau kuat. Lepas tu wa khatama baina katifayya bi khatamin nubuwah. Ni pucuk mari. Jibril suruh Mikail wari ai, aku nak belah dada Muhammad. Lepas tu basuh 3 kali. Lepas pada basuh 3 kali, maka Jibril saat ni tu bubuh dalam hati Nabi ialah ilmu hikmah dan ilmu-ilmu yang lain, dan pula iman ke dalam hati Nabi. Lepas daripada jahat siap dah gapo gitu gini, Jibril saat ni tu mengkhatam, perak khatam, cok mohon ni belakang Nabi misalnya. Ni kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam belakang Nabi, 2 belikat Nabi. 2 belikat Nabi tah ni di antara bahu lek ni. Lepas pada belah perut basuhkan dada Syiah dengan air Zamzam 3 kali, basuh. Waktu baik darah hitam, waktu baikkan sifat deki, sifat kenak, sifat dendam di dalam hati Nabi. Nabi tak ada sifat dendam. Nabi tak ada sifat deki. Nabi tak ada sifat cemburu. Nabi tak ada sifat tak boleh. Maka dibuaikan tubik daripada ghilin yang ada di dalam hati Nabi. Lepas daripada tu bubuh hikmat, bubuh ilmu, lagi pula bubuh iman. Lepas pada tu, selepas pada teri perut, Jibril ambil khotel daripada Allah, mohon pada Allah, khotel tahlakan Nabi. Khotel tahlakan 2 belikat Nabi. Sebab tu dia panggil di antara belikat Nabi tu ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah saya tengok tak? Ya tulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah an innaka mansur. Engkau tu satu orang yang ditolongkan oleh Allah. Kita tengok ada tempat orang panggil belikat Nabi tu, ya ada tulis-tulis setengah-setengah tu, wak tepek di dinding, wak tepek di rumah untuk jadi keselamatan di dalam rumah. Orang panggil tulis nama khatamun nubuwah. Maka khatamun nubuwah ni moho Allah Ta'ala yang dititik, yang ditohok gapo, yang dititik ataupun yang dicok oleh Jibril di atas belakang Nabi. Selepas daripada Jibril basuhkan perut Nabi, basuhkan dada Nabi dan hati Nabi, waktu baikkan sifat dendam, sifat deki, sifat asal. Lepas pada tubuh hikmat, berilmu, beriman. Lepas tu khatam atas belakang Nabi dengan khatamun nubuwah, yakni mohon daripada Allah, mohon kata Nabi akhir zaman, Nabi akhir kesudahan, Nabi akhir sekali daripada para Nabi dan para Rasul. Sebab tu satu ketika Salman Farisi, ni nak cerita buku Khatamun Nubuwah ni bila timbul, yakni selepas pada malaikat soyak, malaikat belahkan dada Nabi, basuhkan dengan air Zamzam, buh hikmat, buh ilmu, beriman. Patu Khatamun Nubuwah, khatamuhu, Allah kata ninglah Nabi akhir zaman. Kemudian apabila khatam di atas belakang Nabi saat di Khatamun Nubuwah, pada masa Madinah dulu, Al-Madinatul Munawwarah, Salman Farisi satu orang Faris. Mana orang Faris? Kok Iran kok no? Salman Farisi dulu dia saat itu duk beragama Kristian. Lepas tu dia saat itu nak masuk Islam, tak masuk lagi. Dia duk tengok dalam Taurat dia, dalam Injil. Duk tengok dia kata Nabi akhir zaman, tah belakang dia ada khatam, Allah tulisnya Khatamun Nubuwah. Kesudahan kenabian ialah demo ni. Kalau ada tah belakang dia ni tanda ni, mohon ni, dia ni jelon. Salman Farisi mari di Iran sana.
mari kepada Madinah, dia tanya kepada sahabat-sahabat, aina Muhammad, di manakah Muhammad, di mana Muhammad? Maka para sahabat Ansar wal Muhajirin dan muslimin jawab, Muhammad fil masjid, Muhammad duduk dalam masjid tu ataupun di kawasan tu. Kemudian Salman Farisi kata, ya Muhammad, aku nak tengok sikit tah belakangmu ada ke tak khatam, cuba mu selak sikit. Ni nak ayat buku khatam nubuwah ni. Salman Farisi kata, ya Muhammad, cuba mu buka sikit tah belakangmu, di antara dua belikakmu ke baina katifaika, di antara dua belikak engkau, aku nak tengok sikit. Nabi pun buka belakang dia, maka Salman Farisi pun dan Salman Al-Farisi tengok tah belakang Nabi ada tulisan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tah belakang Nabi ada tulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apabila ada tanda ini dan khatam ini, mohon ini di atas belakang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Salman Farisi tengok dengan mata dia sendiri, dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu dia mengucap, selalu dia saat itu nak memelukkan akan Islam, terimakan Islam dengan serta-merta. Apabila lepas pada tu Nabi kita saat itu dah, apabila sudah bersihkan hati dada dia siap dah, waktu bitkan darah hitam, waktu bitkan sifat tak molek, sifat dendam, sifat ria, sifat apa saja, sifat hasud, sifat hasad waktu bit dalam hati Nabi, maka lepas pada tu nah, malaikat pun beriman, berilmu hikmat, bukan iman ilmu hikmat di dalam hati Nabi. Lepas tu khatamkan khatamun nubuwah di atas belakang Nabi. Lepas daripada tu Nabi saat itu pun dah berjalan. Lepas pada tu Nabi pun dah kata bagi malaikat, nah isnatain bizanubi mimma izamzam, ataupun daripada ma'il kausar. Maka katalah bagi malaikat saat itu, ambil dua daripada air zamzam ataupun daripada ma'il kausar, qala kausar, dan kata bagi akunya tawadda, hendak ambil wuduk lah engkau ya Muhammad. Nabi pun ambil wuduk. Nah, ambil wuduk. Lepas pada tu Nabi pun berjalan sekali dengan Jibril. Intalik. Nah, hendak pergi engkau ya Muhammad. Fakultu ila aina, nak pergi ke mana Jibril? Ni malam mula-mula. Malam Isra' dan Mi'raj, kita ayat dah pakar-pakar saat ni. Kalau nak baca semua 3 malam, 3 hari 3 malam tak habis ni Isra' Mi'raj ni. Cumanya ambil pakar-pakar. Kalau nak baca sebab baca piyek dulu, ingat modok dalam dulu, baca piyek baca tu 3 malam. Mistaq pahisya pukul 8 sudah pukul 1. Malam pertama, malam kedua sudah purwa, malam ketiga sudah purwa. Baca Isra' dan Mi'raj. Pok kita ngango-ngango. Dia baca piyek yang nakal. Yang nakal, suka kerah-kerah ya cerita Isra' dan Mi'raj. Tapi lah ni kita tak nak buat lah lagu tu. Nak buat lagu tu pun panjang, kadang-kadang duk jenera ya. Kadang-kadang setengah tu dah. Duk ke? Orang panggil duk perah-perah. Nah, tu buat ta pun ada dah. Jadi tak pasal. Mana ketika kita nak ada ingat. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni makna Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dengan Jibril alaihi salam dengan seekor barak. Barak ini orang panggil besar daripada hemah, kecil sikit daripada bagal. Orang panggil dabbatun, satu binatang fauqal himar. Dia besar sikit daripada hemah, lagi pula dia saat itu kecil sikit daripada al-bagal. Kemudian naik barak saat itu, Nabi saat itu tanya nak Jibril, ila aina, kepada mana kita nak pergi Jibril? Mafaqal, maka kata Jibril, ila rabbik, nak pergi kepada Tuhan engkau, hai Muhammad. Nabi tanya ke mana ni, membelah dada aku. Lepas soyak dada aku belah saat itu, buaikan darah hitam, basuh dengan air zamzam 2 batinnya. Lepas pada tubuhkan hikmat, bu ilmu, bu imi. Lepas tu mengkhatam atas belakang aku dengan khatamun nubuwah. Lepas ke mana kita nak pergi ni Jibril? Jibril kata ila rabbik, nak pergi ke Tuhan. Sebab kita lah nak pergi ke Tuhan. Tak ada siapa yang nak kita pergi ke Tuhan. Semua kena pergi. Tok segi 100 kali kena pergi. Tuhan kata dah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah kan? Nak pergi tok segi ya kena pergi. Tok segi kembali ke Allah kena kembali. Sebab tu Nabi tanya ila aina, kepada mana kita nak pergi ya Jibril? Jibril jawab kata ila rabbik, nak pergi pada Tuhan kau. Kita tok segi pun kita kena pergi 1 hari. Kita tak saya mati, ya kena mati.
Kita tak boleh cabut nyawa, dia kena cabut nyawa. Makna kita kena klik carikan Allah satu hari selepas pada kita mati. Walaupun di hari ini kita tak boleh cari Allah, tapi ia akan sabar masa tu. Sebab tu ibu-ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cedelah apa yang selepas pada mati kita. Nabi tanya Jibril, nak pergi ke mana Jibril? Ila rabbik wa rabbi kulli syai, dan nak pergi kepada Tuhan tiap-tiap perkara. Siapa dia Tuhan tiap-tiap perkara? Yani Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian Allah. Allah Al-Gawa Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, tu dikatakan Tuhan sekalian Allah. Fa akhadha bi yadi, maka Jibril pun ambil tanganku. Nabi duk cerita, ambil tanganku. Ambil tanganku ketika aku nak borak. Nah, otak tah borak, aku pun duk tah belakang borak. Jibril pun pegang tanganku. Wa akhrajani minal masjid, dan waktu tubik akan daku tubik daripada Masjidul Haram. Tubik daripada Masjidul Haram. Lepas daripada tubik pada Masjidul Haram, fa iza ana bi burakin, maka tiba-tiba aku, Nabi kata, di borak, duk tepi borak. Tiba-tiba aku duk tepi borak saat ni tu. Dah fauqal himar, borak saat ni terbesar pada hemar sikit. Hemar biasa tengok tak ibu apa? Pok biasa pergi nari arak biasa. Dia besar sikit pada kuda padi. Arak dia ikat kereta belik belakang, tayar dua, lepas tu dia buat atas tu, terus masih khiyar, terus masih timur batai, timur Cina, bawah besar. Ambo biasa duduk nari arak, po tengah-tengah kampung, kita duduk kampung. Arak tengah-tengah dia jual ulai, jual bandurah, jual berzah, gapas jarji, terjadi. Ayat tanah. Ya khayu, bandurah, khiyar. Hema yang dia ikat, balik belakang tayar 2T, lepas tu dia tak bandurah, khiyar pun macam ni. Lepas tu tengah-tengah jalan. Ya khayu, bandurah. Lepas tu hemar ni orang panggil dia besar sikit pada kuda padi. Lepas tu dia kecil sikit daripada barak Nabi naik ni. Deh, Nabi naik tak belakang borak saat ni tu, borak dia jadi malu ke Nabi. Ada malu ke Nabi borak ni. Malu ke Nabi. Dah apabila malu, Jibril kata ke borak, "Ya borak, muduk malu gopo dia?" Malu tak mengui pungut, tak mengui belakang Nabi naik. Apa kita retina baru nikah, awak tak mau tengok tu lelaki malu. Deh, lepas pada malu lebih dari kita. Deh. Malu retina mula-mula ni. Retina dia ada malu, mana kata ia tu, masya-Allah, orang panggil sifat retina sungguhlah. Pasal kalau tak ada malu bukan retina, sebab tu orang tua-tua kata yang dulu, di akhir zaman mak akan boleh tengok retina tak ada sifat malu, serupa dengan gula tak masuk garis. Orang tino tak ada sifat malu, orang tua kata supaya gula tak masuk garis. Sebab tu puak-puak tino semua sifat malu pergi ke masjid. Lah ni kadang-kadang kita orang jatuh macam mana dia mengecek kita lah ni. Kita tak apa-apa dia mengecek lagi, apa? Kira. Dan ya orang ni tak malu dengan sebab sosial, sebab masalah telefon, kemajuan dakwah lah ni, Allah dah Yahudi masuk dalam ni, sebab tu 1000 perkara dalam ni untuk nak masuk syurga Allah Taala. Lepas tu 1000 perkara dalam ni nak heret masuk dalam neraka Allah Taala. Dalam ni. Ni. Dalam telefon di hari ini 1000 perkara heret kita pintu syurga Allah, dan 1000 perkara akan tarik kita pada neraka Allah. Dah. Tu. Jaga-jaga beringat tengok anak-anak kita tu beli telefon pun tengok tik nikah, anak mai tak ada tengok langsung, anak nak buat gapo tak ada tengok teruk dah. Banyak lagi kau mama anak dekat telefon. Babo nak buat lagu mana, babo anak mu ni Allah. Hak tino umur 27 30 lekat telefon. Masya-Allah. Deh. Kita dah kata budak umur 3 14 ya dah 30 27 boleh kerja malam-malam klik tak ada saling tu. Masa siap dalam nak kecek pun dengan tua tak ada dah. Masuk dalam bilik senyap. Gapo? Tertekan telefon. Pahau orang tua yang mengoyak kau mata, babo nak buat lagu mana ni? Anak embo ni nak kecek pun tak boleh panas. Beroyak pun tak pakai, royak pun marai, ada royak marai ni. Mak mari. Buku anak lekat telefon. Patah gini, mak kat awak beli telefon kau mahal lagi. Beli hak kau mahal, beli handphone hak tu, handphone 13, handphone 14, hak mana hak baru tu beli hak tu. Moga nak beli sangat. Sebab tu di hari ni kena jaga-jaga hati anak-anak kita semua ibu bapa. Sebab ada umur ni Allah banyak. Mesti ya tengok.
tengah-tengah tu dia kata kok. Kenapa ni? Kenapa? Amo teralah kau apa? Ketung tak ketung, gila tak gila. Habis dunia ni benda mabuk mau terhabis dah kata apa? Sebab tu mau jadi bad duk bad tu sampai mati bad. Mai duk bucu dinding tu, duk kata kok mok yok duk teriak bla-bla teriak sia kat nak duk jadi tu. Patut bad jadi bad nak bad ni meh. Pesan nak bad ni. Dia kata bapa amo ni habis diri apa terang belaka ketung tak ketung bak gila tak bak gila segala benda mabuk-mabuk mau terhabis. Pas nak mi bapa awak lah ana mau bapa ni bukan hospital. Abe duk bek ni be tahu dak be. Be duk bek ni Allah Taala nak kafarah tahbe. Ni Allah Taala nak wi azabun fid dunya, azab di dalam dunia wa khizyun fid dunya, nak hina dalam dunia. Kalau abe tak tinggal benda ni, abe akan jadi bad di siapa mati. Abe nak tobat dengan Allah Taala. Kalau abe nak wi hangga ketar, wi hangga takut, wi hangga gelegar gini ni, abe kena bertobat dengan Allah Taala malam ni tak payah hamba sendiri. Abe tobat lalu. Sebab Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kembalilah kamu kepada Allah, murayaklah kepada Allah gapo silap kamu, apa kesalahan kamu, apa dosa kamu dengan Allah Subhanahu, murayak tu. Baik royak dan janji lah. Kalau baik nak hingga baik jadi baik ni, baik klik ni baik masuk sejid, baik tobat dengan Tuhan, baik kena paling masuk sejid. Kalau baik tak paling masuk sejid, boleh jadi baik ni jadi gitu siapa mati. Baik nak tak? Baik janji. Lepas tu dia klik duk seminggu 2 minggu. Yang mari jumpa dengan amos semula. Yang mari jumpa dengan amos semula, buat bini dia, anak dia. Yang baik, segar baik. Alhamdulillah apa? Tuan pun nampak tak getar, nampak tak gelegar. Kata bagi sejid dah. Amo gi sejid teriak lah. Amo gi sejid apa? Amo masuk sejid dah. Amo tak sir dah. Amo nak taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amo tak sir. Amo nak heret bini amo masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu bapa yang dirahmati Allah. Dan anak kita siapa setara ni, siapa dia nak bimbing mereka? Siapa dia nak bimbing mereka? Siapa dia nak halih mereka? Siapa dia nak ubah mereka? Kalau tak ada para ulama, tidak ada para guru, tidak ada orang yang nak memperbakti, siapa dia nak buat apa? Nak ubahkan nasib daripada nasib yang jahat, nasib yang buruk ini, nak pergi kepada nasib yang baik, nasib yang baik. Siapa dia nak ubah mereka? Inilah kita kena bersyukur ibu bapa sangat-sangat kepada kita orang Taning ni. Kepada jadi orang Taning 3 wilayah ni, patu para ulama duk bimbing kita, duk dukung kita ni, kita kena bersyukur sangat-sangat. Jangan lupa sangatlah kepada para ulama. Kita kena besar. Ulama pak kita pun tak ramai dah, tua-tua tak ramai dah. Banyak mati belakang berkat-berkat banyak mati dah. Tu orang modal mati dah. Pahala ni ada Abu Bakar pun tak agak dah. Lepas tu ada lagi babaknya Sepanyol. Lepas tu tua-tua banyak tak ada. Belakang hak berkat. Hak Tok Guru tu belana. Tok Guru pasti cari makan tu belana. Tapi kita nak cari Tok Guru sifat warak macam Tok Guru kita dulu. Al-wari'u. Hak warak. Tak makan mengarau. Tak makan ikut rewi. Bukan kerja, bukan gapo tu nak pada duduk. Ulama terbahagi pada 2, ada ulama dunia wa ulama akhirah. Patuh ulama suruh kita ikut ulama dah. Munturuk ulama akhirah. Ulama akhirah ni madarisul ulama, lagi pula waribati as-sufiyah. Munturuklah madrasah mereka. Munturuklah ulama akhirat. Mun jangan duk turut ulama dunia. Ulama akhirat dia tak bimbing kita kepada sesat. Dia tak bimbing kepada kita selera. Dia tak bawa kita kepada jahannam. Dia akan bawa kita selamat dan sampai kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW malam berjalan saat ni, tanya nak pergi ke mana? Jibril jawab kata nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi kita tanya begitu, naik borak pergi. Dah naik borak saat ni tu, naik pergi deh. Apabila berjalan, terbang sekali piang, suk mata mandai. Sekali ya kibah, sekali ya gelebah sayap ya tu, cup pergi. Supaya kapal kongkok dah sorok dah sing tu tuai dolek nung. Derah.
cepat. Kalau tak padang kan. Kalau kira mai semalam jalan Madinah, Mekah mai Madinah 450 kilo, Madinah mari kepada Palestin tu 1000 kilo pula tu. Kalau tak gelebah pesin derah back tu. Nah, kalau gelebah tu kohor tu, tak sapa. Pada semalam duk kok tu ya. Kerana di antara Mekah Madinah 450 kilo perjalanan tu. Kok mana? Kalau kita rumah kita ni kak, jalan lek sana tu, lek sana Patlung nggih. Naik kepada Tungsong kok nu nggih. Pakai masa panjang dah tu kalau jalan kaki tak nak sapa dah. Tapi dengan borak ni ya gelebah sekali, piak. Syuh. Kali dengan Jibril. Jibril piping pegang tangan Nabi. Pada mata Jibril tak ada naik borak. Nak naik buat apa borak Jibril tu besar. Jibril ada sayap siap dah. Fikir dia kata masalah borak bagi Nabi seorang ya. Apa borak bagi orang lain tak ada. Bagi Jibril. Bagi Jibril tak ada borak. Cumanya bagi Nabi seorang ya borak. Jibril itu terbaik siap dah. Dah lepas pada tu saat ni tu dah. Dah. Kemudian berjalan dua sayap bagi borak. Nak kau terbaik gelebah. Maka siapa satu tempat. Dah. Ialah borak ini yang dinaikkan oleh siapa dia? Yakni dinaikkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dah. Kemudian apabilanya dah turun Jibril. Jibril katakan ada terbang daripada Mekah Madinah 450 kilo. Kalau kita naik Mekah ataupun kita duduk Madinah naik kereta taksi ataupun naik kereta bas 7 jam. Kalau kita naik pasar sampai Mekah lepas 10 malam. Berapa jam weh? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah 7 jam. Kalau duduk Madinah, kalau fok-fok kita nak tubik Dina, patut nak pergi Mekah, patut gini ya, di apa? Di Biar Ali. Apa Biar Ali? Tempat miqat bagi orang duduk Dina, nak buat umrah, nak masuk dalam Mekah. Okey, apabila kita duduk di Madinah, lepas dah tu kita duduk dalam Madinah saat itu, patut tubik Madinah saat ni, patut kita nak tubik di Mekah, maka kena niat situ di miqat Biar Ali dah. Apabila niat situ tubik gi 4, 5 jam, 7 jam nak sampai Mekah tu. Dah jauh. Lepas tu Nabi tu semalam duduk Mekah sampai Palestin tu semalam dah. Apabila berjalan, Nabi saat ni tu terbang dengan borak saat ni, borak pun terbang lagi saat ni. Dah. Lepas daripada tu saat ni tu dah. Maka Jibril alaihissalam pun katakan. Kemudiannya dah lepas daripada tu Jibril pun kata kepada Nabi, katakan berjalan Nabi serta Jibril. Faqal, maka berkata Jibril, ingzil, turunlah engkau ya Muhammad. Nabi pun turun dengan borak sani. Fasalli, maka semayalah engkau ya Muhammad. Turun sini, lepas pada tu musmaya 2 rakaat. Fanazaltu, kata Nabi, aku pun turun. Fasallaitu. Faqala Jibril, maka kata Jibril, dah terbang dengan borak piang. Lepas tu Jibril turun sini. Turun. Muhammad pun beri borak, turun mari. Lepas tu Jibril dah fasalli, musmaya Muhammad. Maka Nabi pun semaya 2 rakaat. Lepas tu Jibril tanya, atadri aina sallaita? Mung tahu dak Muhammad di mana mu duk semaya tu? Jibril tanya Nabi, hei tempat mu duk semaya tu mu tahu dak hei Muhammad? Atadri aina sallaita, di manakah engkau duduk semaya ya Muhammad? Tempat temu tahu dak? Tempat mana mu duduk semaya? Qultu, berkata aku Nabi, la, aku tak tahu Jibril. Qal, berkata Jibril, sallaita, semayalah engkau tu ya Muhammad bituri Saina, ialah di Bukit Dada. Semaya di mana saat itu ya Muhammad? Kata Jibril, sallaita bitibah, yakni engkau semaya di Bukit Tibah, wa ilaiha al-muhajaratu insyaallah taala. Jadi Nabi duk berjalan dengan Jibril, terbang boraknya, lepas terbang, Jibril suruh Nabi itu turun, Nabi pun turun. Lepas tu Nabi Jibril kata fasalli musmaya 2 rakaat. Lepas pada Nabi semaya, Jibril pun tanya, ya Muhammad, mu tahu ke tak tempat musmaya saat ni Muhammad? Maka Jibril katanya, mu tahu tak? Nabi kata, la, aku tak tahu. Lepas tu Jibril kata, itulah tempat musmaya tu Bukit Tibah. Apa bumi tiba? Bumi yang terbaik. Apa bumi terbaik? Yakni bumi engkau akan hijrah ke sini satu hari. Itu makna tibatun.
Asal Madinah nama puasanya nama Yathrib. Yathrib. Belum daripada Nabi hijrah, Madinah nama kampungnya Yathrib. Apa Yathrib? Bombing yang banyak penyakit. Sebelum Nabi nak hijrah daripada Mekah mai Madinah, bombing tu banyak ta'un. Gapo ta'un? Nyakit demi panah. Supaya duk jadilah ni Covid dan Corona ni lah. Covid dan Corona ni demi panah ya, demi panah. Lepas tu mau nak besar di dalam laisuk ni, puak jadi Covid dah tu kena patainya daging dengan susu. Orang jadi Covid mau nak besar dalam ni. Kalau siapa dia demi Covid, dia bukan demi boleh. Kalau puak semua dengar apa dengar nak buat kan? Kita nak royak benda sebenar. Nyakit ni nyakit beratus tahun dah. Nyakit ni masa Nabi SAW pernah berlaku dah. Sebab tu Jibril kata, "Mumayim mana ya Muhammad, semaya engkau di mana? Aina sallaita, di mana engkau semaya?" Qala, aku tak tahu Jibril. Qal, kata Jibril, "Sallaita bi Tibah, engkau semaya di bumi Tibah, yakni bumi Madinatul Munawwarah. Di sini engkau akan berhijrah ke sini satu hari lagi kan datang." Kemudian bumi Tibah ni mula-mula dulu belum daripada Nabi nak hijrah mari sini, orang panggil bumi tu Yathrib. Apa Yathrib? Bumi banyak ta'un, banyak nyakit demi panah. Kerana satu ketika, hamba nak uyak cerita. Sebab tu tak sedok takut Covid Corona. Kita buat lupa-lupa tu ibu. Bapa buat lupa-lupa tak sedok buat jadi besar sangat Dah, buat lupa-lupa tu. Ya gapo-gapo dah kita duk jadi besar tu, kalau pusu ya jadi beratu. Tokok kayu ya beratu, tokok tanah ya beratu kalau kita pakak duk puja. Yalah. Tokok tanah pakak giduk semua pakak duk puja, boh telur, boh pot, cuh lilin, cuh telur, tok telur, cuh lilin. Tak, ngusik. Sebab tu makna kata kita di hari ni jangan duk kuat sangat, lupa-lupa tik setengah. Lepas tu ingat ke Allah Taala wi banyak. Lepas tu nyakit Covid dan Corona ni bukan siapa dia, bukan Allah. Dia bukan Allah, dia makhluk. Dia makhluk supaya kita ya. Dia kena jadi oleh Allah Taala. Lepas tu masa Nabi tu belum hijrah di sini timbul di Madinah ni, dah orang panggil bumi Yathrib. Banyak sangatnya orang nyakit taun, nyakit pecah belah. Apabila banyak nyakit taun dan nyakit pecah belah, satu hari Nabi mai duk Madinah mana ayat reka-reka ni. Satu nyakit saat ni tu ya mari buat rupa satu orang laki-laki. Mai jumpa dengan Nabi. Panjang melakukan kecek ni dah. Masa pun panjang tapi mau kecek dua je ni. Dia baru masuk tajuk seje tu duk musim. Je yang kedua tu baru nak masuk tu. Pesen mo ni pesen kata wahai kecek mana. Lepas tu mo dia tak mana tak kecek. Nah kecek dua je tu bahasa kila main ya. Kita biasa baca kita ambil lepas Isya sampai kira. Masa duduk luar negeri mau baca kat adik-adik kita tu selepas pada Isya nak pergi Syuzur surga, Syuzur Zahab tu kita hak Ibnu Hisham, ambil daripada lepas Isya lepas subuh. 3 bulan kita duk baca semua lah tu. Adik-adik kita nak khotel kita duduk luar negeri tu, ambil lepas Isya sampai subuh. Lepas Isya sampai subuh. Ni kita baca, lepas tu nak kecek 2 je masa pun boleh tak? Lepas tu dia mata apa tak ada sakit pinggang. Buku pinggang tak ada mula tu tak wis sakit pinggang. Tak ada sakit pinggang 30 tahun dah duduk lagu ni. Duduk pondok ni tak berkopak tak tidur buat kita duduk dalam dulu. Tanya ayah tak percaya. Nah, duduk dalam dulu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi mustakmilina syarrafa. Raga tu foto akhir Allah dulu kopak tu duk manis-manis pukul 3 pukul 2 kila mai ya. Pok lah ni pukul 2 ke tapi hello hey kata tak cek jadi paling habis belik habis. Tu akhir Allah dulu pukul 4 tu kita wasa pukul 3 tu tak tidur lagi lah. Tak tidur lagi. Nah, tak tidur lagi. Padai dia muallim pun padai. Kita lah ni nak ngaji 3 tahun kan. Pas ngaji tidur awal tak apa tu takdir alim kat alim ni. Hei orang dulu masya-Allah baballah cenok dengan bapa cenok dua beradik dua orang ni hidup pondok tapi alim hak adik dulu. Ni royak masuk sikit-sikit. Kalau puak ngaji dengan dia boleh mikir masalah Isra' dan Mi'raj dan serta kita ayat cerita sikit-sikit. Babalah cenok dengan baba ni.
Dua beradik hidup ponok dalam. Dua beradik ni tapi adik belum pada kakak. Babalah cenok ngapa mate dah dia pakai hapa kain dek buah moreh. Pastu mik batang apa? Yang mik warna kotong ataupun nyo kote ataupun kotonyo tu buat batang. Tak tidur tah pondok, dia tidur tah nyo kotong. Dia apa kain di bawah tu ngapa mate? Yang ngapa mate kawakik tu seminggu. Tak ada gamuk ni. Al-Kawakibud Durriyah mate mimoh tu 2 juzuk yang ngapa seminggu ya. Tubik darah kok mata. Kita lah ni tubik darah kok mata kok dah cocok apa tak tahu. Orang dulu tubik darah kok mata kerana hafakan mate-mate dan hafakan ilmu-ilmu syariah dan hafakan ilmu-ilmu din, ilmu agama kerana nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kerana satu syair kata, man hafizal mutun nalal funun wa man hafizal hawashi lam yaninil fununa. Barang siapa yang hafalkan mate-mate, orang ini akan tercampaikan ilmu-ilmunya. Wa man hafizal hawashi, siapa-siapa dia mengapakan masalah hawashi, orang itu tak tercampaikan funun dia. Deh. Inilah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala deh. Kemudian Nabi kita berjalan pula turun di Tibah, ialah dikatakan bumi Madinah dah. Apabila sampai di bumi Madinah, Nabi hijrah situ dah. Satu rupa daripada nyakit wak rupanya satu lelaki mari jumpa dengan Nabi. Mari jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Muhammad, aku ni satu penyakit. Penyakit gapo aku ni? Ialah kena kepada penyakit ngapa? Penyakit taun. Pas pun hari buat apa ni? Penyakit. Dia kata, aku mari ni nak royak pada engkau ya Muhammad, aku nak pergi makan siapa? Dia kata. Penyakit kecek dengan Nabi. Penyakit taun tu dia kata, aku nak pergi makan siapa? Aku nak pergi jadi goda tak siapa? Aku nak pergi menipu tak siapa? Nabi katanya, ya penyakit. Penyakit taun. Mungkin cari orang aku kasih. Orang aku kasih dan hak Allah Ta'ala kasih. Mungkin demi tahu tu. Nyakit tu mari tanyakan Nabi saat ni tu dah. Aku nak pergi kena siapa, nak pergi menipukan siapa. Maka menyakit saat ni jawab katanya, nak pergi menipu tak siapa ya Muhammad. Maka Nabi katanya, mungkin cari orang-orang aku kasih dan pula hak Allah Subhanahu wa taala kasih. Deh. Maka menyakit pun pergi cari hak Allah Ta'ala kasih, hak Nabi kasih. Lepas tu mati banyak buat sahabat-sahabat di Madinah. Apabila mati banyak, gegel Madinah. Mari temu dengan Nabi. Ya Rasulullah, mintalah Tuhan akakkan nyakit ni nak ke langit. Mintalah akak nyakit ni nak ke langit ya Allah. Nabi kata, aku nak tanya mu ya sahabat. Ya muslimin, aku nak tanya mu. Mu nak wiku doa wi Allah Ta'ala akak nyakit ni nak ke langit ke? Fak mu nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya para sahabat, mu nak wi Allah Ta'ala akak nyakit ni naik daripada terakak daripada bumi ni naik ke langit ke? Ataupun mu fak mu nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat kata, begitulah Rasulullah. Rasulullah kata, kalau aku akak tanya, Tuhan tak tolak doa aku. Nascaya Tuhan akan cabut penyakit ni, Tuhan akan buang penyakit wak nak ke langit lalu. Sebab doa para nabi Tuhan tak tolak. Lepas tu satu lagi nya, kalau mu sabar tang penyakit ni ataupun mu mati dengan sebab penyakit taun ni, kamu akan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu sahabat-sahabat kata, gini ya Rasulullah, tak sah doa. Tak sah doa, kami jangan mati kerana penyakit ni, kerana kami perlu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Pak-pak kita ni kena penyakit sikit tak mau sabar dah. Cari bomo rata redah dah. Cari hospital tu hospital ni dah. Tak mau sabar walaupun sikit. Orang yang sakit ni Allah Ta'ala nak ampun dosa dia. Kama dia ibu-ibu bapa yang dirahmati, maka Nabi turun semaya di Tibah. Lepas pada tu terbang pula dengan borak gi, jalan dengan Jibril. Pas Jibril suruh turun pula, inzil turun engkau ya Muhammad. Fa nazaltu, maka turun aku dengan Jibril. Pas Jibril tanya pula semaya engkau ya Muhammad. Maka Nabi semaya sudah, Nabi tanya,
Dah. Aina sallaita atadri aina sallaita? Di manakah engkau tu semaya hai Muhammad? Nabi kata qultulah, aku tak tahu ya Jibril. Katalah Jibril, sallaita bituri Saina. Engkau semaya di Bukit Tursina. Mana Bukit Tursina? Haitsu kallamallahu Musa, pada ketika bercakap Allah Taala dengan Nabi Musa. Bukit Tursina ni, di mana Bukit Tursina? Hak Tuhan sebut dalam Quran tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Ada? Lepas daripada Nabi berjalan daripada Mekah mula-mula sekali, Nabi turun dengan Jibril semaya di Tibah, semaya di bombing Arga, bombing Madinah. Lepas pada tu pula, lepas pada tu Nabi saat itu turun semaya pula di Bukit Tursina. Gapo Bukit Tursina? Yakni bukit hak munajat Nabi Musa akan Allah Subhanahu wa taala masa 40 hari. Dia kata dalam Al-Quran. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلًا. Sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala nak buat turun Taurat kepada Musa alaihi salam, Allah Ta'ala saat itu suruh Musa naik tapa di atas Bukit Tursina. Tapi belum pada ni peristiwa Tuhan royak kepada bukit semua. Bukit-bukit yang ada di atas bumi semua Allah Ta'ala suruh malaikat kata, hei bukit, satu hari lagi akan datang aku nak wis satu Nabi duduk atas bukit ni. Ni dengar cerita ni. Jadi kerana apa Bukit Tursina dibetapakan oleh Jibril, oleh Musa AS, kerana Allah Ta'ala peristiwa, Allah Ta'ala isytihar kepada para bukit yang ada di bawah bumi, di atas belakang bumi, di bawah bukit langit. Tuhan kata, hei bukit-bukit, satu hari aku nak akadkan satu Rasul aku dan Nabi aku mai duk tah belakang. Maka bukit apabila dengar Tuhan royak macam tu, pakak megah diri bukit semua. Bukit ni waktu baik pangkayu tu hiasi diri dia. Tumbuh kotu, tumbuh goning, air tak berlari jadi berlari, tumbuh pang. Kenapa? Bukit janguk dia kerana dia menghiasi dengan pokok-pokok kayu yang ada di atas belakang dia dan dengan carok-carok yang berlari di atas belakang dia. Maka bukit apabila Allah Subhanahu wa taala kata macam tu, pakak besar diri. Besar diri orang kita. Dia mau kata ada nak pilih avatar, nak ya avatar ni. Nak pilih nak ya avatar masa 2, 3, 4 bulan lagi siapa dia hak sepatut tu dia. Boleh turunlah avatar. Oh, pakak malah kata apa kadang-kadang ni tak ada lah mana. Hak ni gicuik. Pun nampak mudah kalau mu tu jamin ni. Nya kata apa lah, nya buka dada gerah dia. Ni dia jadi takabur semua. Bukit pun apabila Allah Ta'ala cerita lagu tu pakak besar diri. Pakaknya tumbuh tah belakang malah topo ngapang kayu dengan tu dengan ni weh. Tapi Bukit Tursina sore tak ada apa ya. Ni puja ni. Bukit Tursina dia tak ada tumbuh po tah belakang ya. Lagu mana asal Allah Ta'ala jadi ya macam mana? Ya kekal dengan kalakuan ya. Sebab orang kita tu, tika besar tu, nampak yang besar tu, kadang-kadang dia nak jatuh. Ingat mulai ibu bapa yang dirahmati Allah, orang kita apabila besar diri, kabar-kabar tika dia nak jatuh kerisi. Sebab tu Allah Ta'ala dan Nabi sebut man khafadha rafa'ahullah wa man rafa'a khafadahullah. Siapa-siapa yang tinggi diri, yang besar diri, yang takabur, khafadahullah, Tuhan akan berjatuh, akan merenahkan dia. Wa man khafadha, siapa-siapa yang merendahkan diri, rafa'ahullah, Tuhan akan angkat dia setinggi-tinggi martabat. Bukit Tursina ni hak saya sebut dalam Quran, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
ia tak ada ubah diri ia. Lagu mana Tuhan jadi dia, lagu tu lah ia duk. Tak berubah, tak ada tumbuh gotu, tumbuh goning tah belakang ia, cara pun biasa ya. Di Mesir, pergi jalan Mesir tengok. Dah, Pak Bukit ni kalau buat pelajar jalan tu, naik pagi sampai sana dalam pukul 11, 12, 5 jam, 4 jam jalan tah Bukit Tursina. Gambar dia, ibu bapa dia rahmat tu, Tursina tak ada berubah. Tuhan kata, hei Tursina. Lepas Tuhan derua bukit-bukit lain. Hei bukit-bukit lain semua. Fuak mun takaburnya besar diri. Pakak tumbuh tu, tumbuh ni. Tak belakang fuak kamu semua. Hak ni tumbuh pang kayu tu. Hak ni tumbuh pang kayu ni. Hak ni waktu beri air tu, waktu beri air ni. Hari ni ku tak ada nak turun. Tak belakang kamu semua. Yang aku nak turun, nak akadkan satu Nabi ni. Ialah Musa AS. Ialah di atas bukit Tursina. Sebab Tursina ia tak ada besar diri. Tak ada besar diri. Lepas tu Tuhan derua fuak-fuak bukit semua. Hei, bukit-bukit semua hak ada di tepi Tursina ini, kamu kena wis semua bagai-bagai di atas belakang kamu kena wis kepada bukit Tursina. Ini derua Allah Ta'ala terhadap bukit-bukit yang lain. Kemudian bukit Tursina, Pak Nabi Musa duduk situ, dia kata, wa wa'adna Musa 30 lailan. Kami sudah berjanji akan Musa alaihi salam 30 malam bertapa di atas bukit Tursina. Lepas tu wa atmamnaha bi ashrin, dan kami mesempurnakan akan 30 malam itu bi ashrin, kena tambah 10 hari pula. Hei, Nabi Musa duk munajat atas bukit Tursina supaya Nabi kita duk tapa di Gua Hira dah. Nabi Musa tu duk wa amma atas bukit Tursina, mulutnya bau busuk. Mulut dia bau busuk. Pohon kita puasa pagi tu tengah hari nak bau busuk mulut kita lah kan. Pas Musa dah wa amma 30 hari duk tapa atas tu belum pada Tuhan nak waktu turun Taurat saat itu, mulut dia bau busuk. Musa nya gigi sugi. Apabila Musa gigi sugi gigi dia, Tuhan tak suka. Tuhan suka dengan keadaan mulut Musa 30 hari dengan tak ada beruh gigi, tak ada bersugi. Hak tulah Allah Ta'ala suka. Sebab tu Tuhan suruh tambah pula tak, wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbik 40 lailah. Suruh tambah 10 hari jadi betapa atas bukit Tursina 40 hari. 40 hari betapa atas bukit Tursina dah. Lepas tu gigi lagi tu, pergi siapa kita yak reka-reka pergi kepada Baitul Maqdis. Tengah-tengah jalan Nabi duduk jalan, tak ada dia nak langit gok solat ni. Jalan-jalan lagi saat ni tu ni, jalan-jalan setengah tu duk nampak satu kumpulan daripada jin bawa api jamang. Bawa api jamang. Lepas tu Nabi tengok, Nabi tanya Jibril tu siapa? Ya, Jibril bawa api. Api jamang tu. Pakak berderet satu kumpulan. Nabi tanya Jibril kata itulah mu nak tahu kata ifritun. Ta'ifatun minal ifrit, yakni jin ifrit. Perak jin ifrit, yakni hatu ifrit. Sebab tu puak sia kata ifrit ni. Hatu dah. Mung ni ifrit. Japa ifrit? Mung ni jin ifrit mun. Sebab tu jin tu apabila yang yamong sat ni jalan berderet dah bertalu-talu, maka Nabi tanya Jibril, siapa ya Jibril tu? Itulah mu nak kenal kata buat jin ifrit. Lepas tu Jibril hajar kepada Nabi kan doa-doa, nah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tu setengah daripada doa Jibril hajar kepada Nabi apabila temu dengan jin ifrit. Sebab tu mau nak share dalam klik ni, kita klik rumah setagi, kita wisalam semua deh. Ni klik rumah, ya hoi tak ada assalamualaikum dah. Klik lagi wisalam ibu-ibu dan bapa. Siapa dia nak wi umur selamat nak wisalam. Ni kan klik tak ada jauh lagi duk dapat tangga tu. Woi, kau itu ustaz, kau nak masuk ni. Tak ada kata assalamualaikum. Wi selamat di atas gapo? Tak selamat tak keluarga kita, anak bini kita tu. Assalam makna kesejahteraan. Alaikum ke atas kamu, hi anak aku, bini aku semua, minta wi selamat. Wi salam lah. Sebab tu mulah bapa nabada yang kata muwisalah assalamualaikum wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah baca apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali ataupun 10 kali. Lepas tu mu tambah pula doa kata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kama dia sebut daripada hadis Nabi, setan nak ganggu kita tak boleh selama mana kita tak tubik dalam rumah, selama tu setan nak ganggu kita tak boleh. Sebab tu ketika Jibril saat ni royak kata tu lah satu ta'ifatun minal ifrit, itu satu benar ta'ifah min ifrit, jalan-jalan lagi. Nah, temu setengah orang duk kerak lidah, setengah orang duk iri perut sendiri, setengah saat ni duk belaga batang, laga kepala di batu, macam-macam kelakuannya. Itulah. Lepas tu Nabi pun sapa di Sidratul Muntaha. Lepas pada tu Nabi sapa di mana? Baitul Maqdis. Apabila sapa di Baitul Maqdis, Nabi saat ni tu nak masuk dalam Baitul Maqdis, Jibril pun goyaklah kepada Nabi, "Hei Muhammad, mu tambah gatiklah masalah kena borak kamu itu di tempat halqah bagi para anbiya dulu duk tambahkan borak-borak mereka." Nabi kata, "Tak apa, aku tawakul ku Tuhan Jibril." "Oh, aku tawakal serah tu." Lah Jibril kata, "Mu nak tawakal ku Muhammad, mu kena buat dulu asbab-asbab tawakal. Asbab tawakul tu mu kena buat dulu. Bukan semata-mata ni tuan saat ni tak bini nak boleh anak dah. Hei, tak boleh jadi. Tuan tak kerja nak beri rezeki tuan langit dia tak boleh jadi. Tak kan? Nah, tuan nak rezeki, nak ke duit tapi malah kerja tak boleh. Tuan saat ni nak beri sihat tapi benda-benda bisa duk makan semua. Lepas tu tuan saat ni tu nak beri selamat, itu tak koci, dia tak kena. Kena buat asbab tawakul, baru kita serah kepada Allah. Hari ni kita kerja dah pagi sampai petang, lepas tu rezeki banyak dah, terserah tu tawakul tu. Dah. Lepas tu duduk situ saat ni Nabi pun tambah di batu halqah yang ada di kawasan Jeddah dan dinding bagi gawa dia. Dinding bagi masalah Baitul Maqdis. Dinding lo ni pak Yahudi buat kitab yo tu. Bawa dah baru ni. Buat kitab yo Yahudi lah dia tukar semaya yo. Semaya orang dulu, hak Yahudi, semaya pokok kita ni, sujud, rokok. Lah ni Yahudi yang pegang kitab ni. Dia tak ada sujud, dia tak ada rokok. Dia pegang kitab kat itu. Dia tengok dalam YouTube, tengok. For you, dia ada lagu tu. Dia tak semaya dah macam kita lah ni. Dia pegang kitab, dia ada buat gitu. Hanguk kepala. Tempat situ, tempat Nabi tamatkan masalah tali borak di halqah. Patu halqah tempat tamat tu tempat para Nabi tamatkan borak-borak mereka. Lepas tu duduk situ Jibril saat itu suruh Nabi tu semaya. Lepas tu nak tanggung semaya gapo? Kata setengah ulama, Nabi tu semaya Isya, Nabi tu jadi imam dan ruh-ruh para Nabi dan para anbiya jadi makmum bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjidul Aqsa. Nak iaitu permulaan Isra, yakni mula daripada Masjidul Haram, marisuknya di Masjidul Aqsa. Supaya kata subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Hei, tempat Nabi kita berjalan semua jadi berkatlah kau. Tengok tak? Alladzi barakna haulahu. Dan pula tempat yang Nabi kita berjalan. Lepas tu di kawasan bombing yang ada di kawasan Nabi kita naik ke langit. Semua bombing kawasan itu berkat-berkat oleh kami. Kami beri keberkat. Tengok Palestin berkat, Syam berkat, Ordon berkat, Suria berkat, Lebanon berkat, Mesir kawasan tu. Orang panggil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kami nak dia tengok daripada tanda-tandaan kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul basir. Ni Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada Nabi, kata ni kekuasaan Allah. Lepas tu jalan mula mana Isra, mik daripada Masjidul Haram masuk di Masjidul Aqsa, dan permulaan Mi'raj yakni mik daripada Masjidul Aqsa tu dia panggil Mi'raj. Permulaan naik langit daripada Sidratul Baitul Maqdis, lepas tu naik kepada langit yang pertama. Naik langit yang pertama tu di celah-celah tu saat itu Nabi SAW saat itu dia pun naik situ tu, tengah-tengah duk naik tu. Duk naik saat itu.
Kemudian jumpa di tengah-tengah jalan Jibril saat ni tu dah. Bela-bela nak dia nak kot tu, dia nak musim baik tu. Dia tak ada nak cung baik tu. Kita nak kecek bahasa kampung bahasa kampung. Nak kecek bahasa tak payah kot dah. Kena nak kupas bahasa tu pula. Dah. Lepas tu Jibril dengan Nabi tu nak tu dia nak musim itu. Ya dunia kena nak musim itu. Tengok cuba kita nak kapal. Dia nak kau naik. Dia tak nak cung baik tu. Dia nak kau naik itu. Dah. Ba tekah-tekah apabila naik situ dah, ba Nabi dengan Jibril nak naik, ada satu batu nak turut Nabi naik ke langit gatik. Itu panggil Babus Sakhrah ataupun Musalla Sakhrah. Hak jadi masjid hak kita nampak cahaya kuning bukan Masjidul Aqsa tu. Jangan silap pegu apa. Hak duk nampak jadi gigit-gigit hak tu bukan Masjidul Aqsa, hak tu orang panggil Musalla Sakhrah, yakni batu hak nak turut naik Nabi naik ke langit. Batu nak turut Nabi naik ke langit kerana mulia sangatnya Muhammad ini. Nabi kita nama dua nah. Di dunia nama Muhammad, di atas langit nama Ahmad. Sebab tu orang nama dua, nama dalam sejarah dapur nama Ali, nama luar nama Abdul Rahman. Nabi kita nama dua, di dunia nama Muhammad dimakruf dengan Muhammad, di atas langit nama Ahmad. Kama di apabila tengah tunah batu nak turut Jibril tahi batu tak sangat getih. Duk jadi terung situ. Duk jadi jadi gantung di tengah udara batu saja nak turut Nabi naik. Sebab situ panggil Musalla Sakhrah. Hak kita nampak cahaya kuning pala lagi pula, dinding-dinding dia lagi pula gabung dia. Hak tu bukan Masjidul Aqsa. Hak tu orang panggil Musalla Sakhrah. Naik pergi. Apabila naik pergi saat itu Jibril pun ketuk pintu langit. Kau dakul bab. Orang panggil yadukul bab. Jibril pun ketuk pintu langit. Assalamualaikum. Malaikat langit yang pertama jawab, Waalaikumsalam. Man anta? Kecek bahasa Arab lah. Man anta, siapa engkau itu? Man anta, siapa engkau? Ana Jibril. Aku ialah Jibril. Wa man ma'aka, siapa serta engkau Jibril? Qal, berkata Jibril, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ialah Muhammad. Maka ketika Nabi nak langit yang pertama, jumpa dengan Tok Cik kita Tok Adeh. Jumpa dengan Tok Adeh duduk langit yang pertama weh. Ni reka-reka ni, no reka-reka. Lepas tu masa pun masa ni pun panggil dah ni. Dia mau kat lapas setengah lajak setengah jera ni. Tapi nampak orang tak ada popo ni. Nampak tak ada apa-apa, nampak tak ada denyuk ni. Kalau wis je rasa tak ada apa orang muslim ni. Yang goni ni jadi kita royak juga, lepas tu kita royak orang nera. Lepas tu tadi dua tua masa kan tua pun engkau lagi. Hak tu dia panggil royak, dia mau nak perhati tak boleh. Orang royak diri pun tak mengai. Lepas tu orang mengai pun mengatur. Ada pacau mengatur. Tanya Israk Melak ada? Israk Melak bubur. Israk Melak tambung. Dia buat tu. Dek ni mana kata nuktah-nuktah yang kita pentingnya. Nabi nak langit yang pertama Jibril ketuk itu langit ke malaikat langit kata, man anta, siapa engkau ini? Jawab, ana Jibril alaihi salam, aku Jibril. Wa man ma'aka, siapa serta engkau? Engkau tu kena kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik langit yang pertama tu dah jumpa dengan Tok Adeh. Tok Adeh, tok nenek kita tu lah. Farahaba bi khair. Nabi kata maka mengucap selamat oleh Tok Adeh dengan aku dengan kebajikan. Farahaba li bi khair. Maka Tok Adeh mengucap selamat bagi aku dengan kebajikan. Tok Adeh duduk di langit pertama, maka Nabi kita pun berjumpa Tok Adeh. Lepas tu tengok Tok Adeh tu sebelah tu cerah. Tengok sebelah kiri gelap. Apa maksudnya? Nabi jumpa dengan Adam alaihi salam pada langit yang pertama. Tengok sebelah kanan bagi Tok Adeh tu nampak sebelah kanan cerah. Suk mata mana? Lepas tu tengok sebelah kiri bagi Adeh duduk dengung situ, nampak gelap. Suk mata mana? Maka Nabi SAW tanya ke Jibril, ya Jibril, apakah maksud dan apa arti aku tengok sebelah kanan bagi Tok Cikgu Adam AS cerah di kanan suk mata mana, dan sebelah kiri itu apa dia nampak gelap ni? Jawab Jibril AS kepada Adam dan kepada Nabi SAW, dia kata itulah Muhammad, mu nak tahu Tok Cikgu duduk dengung
tu belah kanan nampak cerahnya. Itu ke? Itu nak faham kata daripada zuriat tu ada tu dikatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut sebelah kanan nampak gelap tu daripada zuriat Nabi ada tu hak tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah naik langit yang pertama. Pas tu langit pertama Nabi tengok malaikat duduk diri sampainya sumata mana. Duduk diri sampai kiamat. Duduk kiam sampai kiamat. Diri semenjak daripada Allah Subhanahu wa taala jadikan akan dah malaikat-malaikat tu duduk di langit yang pertama sama di dunia, duduk berdiri sampai kiamat, duduk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dah naik langit yang kedua pula ketuk itu langit boleh tak ada. Naik langit yang kedua, langit yang tiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, langit yang tujuh. Maka siapa langit yang tujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah. Langit yang tujuh saat itu Nabi Ibrahim duduk menyala di Baitul Ma'mur. Kita royak pakar-pakar ni panggil lu nak royak ni. Nah, duduk menyala di Baitul Ma'mur, duduk senyum kepada Nabi Muhammad. Engkau ya Muhammad, patung lagu mana terima semaya lagi? Dak lagi. Dah. Duduk di Baitul Ma'mur saat itu. Baitul Ma'mur ni ialah satu Baitul Ma'mur, orang panggil Baitullah, hak yang dijadikan pada masa tu ada dulu. Dulu rumah Allah Taala ni Baitul Ma'mur duduk di bumi. Lepas daripada bah Nabi Nuh, Allah Ta'ala suruh malaikat akut dan punggah dan halih naik pada langit yang ketujuh. Maka Baitul Ma'mur ni duduk langit yang tujuh betul dia dengan Baitul Asnani. Sebab tu kata ulama, kalau orang duduk di Baitul Ma'mur, bunga atau batu mari akan jatuh di atas sutuh Baitul sekali. Maka Ibrahim AS duduk menyandar di Baitul Ma'mur. Maka Nabi Ibrahim pun katalah perkataan farahabali bi khair, mengucap selamat sejahtera bagi aku dengan kebajikan. Lepas daripada tu Nabi naik pergi kepada Sidratul Muntaha. Lepas pada Sidratul Muntaha lapah di banyaklah lakah kepada masalah kita kata law, lakah qalam, lakah masalahnya kursi, lakah disapa arasy ilahi, nak temu dengan Allah Ta'ala. Lepas tu nak temu saat ni tu apabila siapa satu arah-arah ni dikatakan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat tinggi. Dia setinggi-tinggi makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas pada arah tak ada pada tu mustawa. Apa mustawa tu lah kita ayat reka-reka ni wujud ngakong dah. Kemudiannya apabila sampai di mustawa saat itu Jibril kata ke Nabi, ya Muhammad, hari ini kita jumpa dua orang yakni bombing daripada Masjidil Haram mari ke Madinah, mari kepada Baitul Maqdis, mari sampai langit tamu, langit kedua. Tapi sampai sini aku dengan Muhammad dah kita kena becek dah, sebab aku nak pergi taklih. Pak Nabi kata, kau mana Jibril nak pergi taklih? Dia kata, aku nak pergi taklih ya Muhammad. Kalau aku masuk dalam 70,000 cahaya, nescaya aku akan terbakar. Kemudian apabila Nabi saat itu gitu, Jibril doyak gitu, Nabi pun masuk dalam cahaya tu ketika nak lima semaya hak 50 waktu. Masuk di dalam tu saat itu dah. Dalam 70,000 cahaya lepas lakah secahaya nak lakah tu. Dalam 70,000 cahaya saat itu duk timur satu orang laki-laki gelar timur di dalam cahaya tu. Setara Jibril nak masuk dalam tu tak boleh. Tapi orang laki-laki duk timur lah cahaya 70,000 ni duk timur situ. Maka Nabi SAW tanya seorang laki-laki yang duk tergelar timur di dalam cahaya itu. Nabi kata, man anta ya rajul, siapakah engkau hai lelaki? Engkau minal anbiya, engkau daripada para nabi? La. Wa anta minal malaika, engkau daripada malaikat? La. Engkau daripada siapa? Nabi pun bukan, malaikat pun bukan, daripada waliullah pun bukan. Engkau siapa ni? Jadi laki-laki yang tergelar timur di dalam 70,000 cahaya. Maka Nabi tanya, setara Jibril nak masuk dalam tu tak boleh? Jibril kata, aku akan terbakar kalau aku masuk dalam ni.
Tapi di dalam 70,000 cahaya ni duk tenggelam tiba oleh seorang laki-laki. Kemudian Nabi tanya, anta minal malaikah? Engkau hei rajul minal malaikah, dari malaikat? La. Qala la, da. Wa anta minal anbiya? Engkau daripada nabi? La. Wa anta minal mursalin? La. Wa anta minal awliya? La. Pada engkau? Ana rajulun salihun. Aku ni duduk atas dunia dulu seorang yang saleh, seorang yang beramal baik, seorang yang beramal molek dan penuh hati dengan Allah, ikhlas dengan Allah. Dia kata mukhlisina lahuddin nahunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Aku ni seorang yang beramal ibadat semata-mata kerana Allah. Lepas tu aku hidup tak dunia dulu, aku saat itu birrul walidain, aku buat baik dua ibu bapa aku. Ibu bapa ingat molek ni, adik-adik kita semua ni, kalau ada hak duk deraka ke ibu bapa, minta maaf lah ke ibu bapa. Kalau ada deraka ke ibu bapa, ada jawab mulut ibu bapa, ada wak nyanyi ibu bapa, ada wak sakit hati pada ibu bapa, maaf selalulah dengan ibu bapa. Jangan duk tunggu-tunggu. Kerana laki-laki yang duduk dalam cahaya 70,000 cahaya ketika Nabi nak terima semaya 50 waktu ini, laki-laki ni duduk situ. Dan dia jawab satu lagi, ana orang yang jawab birrul walidain, dan ana ni, aku ni rajulun mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang domai ulai alik kok sejik. Lepas ke semaya klik piano we isya gi sejik. Kelai mari subuh masuk lagi, hati dah ulai alik kok sejik. Makna kata laki-laki ni hak duduk dalam 70,000 cahaya ketika Nabi nak terima semaya ni laki-laki yang baiknya amalan, yang taatnya kedua ibu bapa, dan dia dah ulai alik pada masjid, tak tinggal jemaah. Lepas tu Nabi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tanya Allah taala kata, ya Muhammad, engkau terimalah semaya 50 waktu. Lepas tu Nabi pun terima 50 waktu, turun mari langit yang kedua, langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Musa. Musa kata, engkau terima titah gapo ya Muhammad? Oh, Nabi kata, aku terima semaya 50 waktu ya Musa. Allah, mu terima 50 waktu. Umatmu tak gerak ni, umatmu halau kecil-kecil. Umatku setara gagah besar tak gerak nak bawa. Amun nak tawar dengan Tuhan. Terjadi tawa sampai lekat 5 waktu. Apabila lekat 5 waktu, Musa nak tawar lagi. Umatmu tak gerak ni. Oh, ya tak malu dah Musa ke Tuhan. Tawar banyak dah. Tak gira, tak mau gira, tak tahu. Tapi dalam 50 waktu, satu waktu Tuhan menepati supaya 10, dan 2 waktu supaya 20, 3 waktu supaya 30, 4 waktu supaya 40, 5 waktu supaya 50. Walaupun kita semaya satu waktu, Allah Subhanahu wa taala ganda kita supaya 50 waktu. Karena Tuhan akan datang pada satu ayat, pada auzubillahi minasyaitanir rajim, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang dengan kebajikan, falahu, baginya, bagi man, asyru amsalha, 10 perbandingnya. Kalau semaya satu waktu fardu supaya kita main mengorek saat ni, Allah Ta'ala ganda kita supaya 10 waktu kita semaya. Makna kata semaya tu di segi hisan, di segi zahir kurang jadi 5 waktu, tapi nisbah balasan di sisi Allah tak ada kurang 50 tu. 50 waktu tu kita mula-mula tu. Gitulah lebih kurang berapa. InsyaAllah sekadar ni pun panggil nyanyi orang sini. Panggil lajak dah masa ni. Kalau dia mau wik kat amal tu lajak dah. Tapi amal ni buku kecek ni tak ada panah mana, tapi boleh kecek. Sebab amal pondok ni mau baca kitabnya sehari-hari tu 10 buah sehari. Pagi tu 4. Lepas tu kita suka sejir wajah ni kita biasa ya. Jadi pulut manis kita, orang panggil nasi pulut manis ya. Dah lagu ni semua dah. Ya panjang masa 20-30 tahun ni duk lagu ni. Lepas tu nak pesan lah ke adik-adik kita, pelajar-pelajar kita duk dengar laisuk ni, bersungguhlah dalam ilmu, ngajikanlah. Sebab tu kita hidup dengan ngaji, kita tak jadi hina. Lepas tu tak jadi kurang, lebih dengan ilmu kita.
Dan insya-Allah bagi adik-adik semua pelajar-pelajar dan ayah dan ibu, hatalah anak ngaji agama banyak. Insya-Allah kita akan muliakan anak kita dan kita sendiri mulia anak kita saat ini kita sendiri dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ada tersinggung dan tersalah. Amo minta harap kemaafanlah kepada orang sini. Patut demo kata saya cuba kebukaan beberapa soalan yang saya telah sedia beberapa lama, iaitu seperti berikut. Satu, di mana tempat tinggal belajar tuan guru dan beberapa lama masa belajar itu. Di mana tempat tinggal belajar tuan guru dan beberapa lama masa belajar itu. Kamu nak oyak dah. Patuh hak kecek saat ni kalau ada salah silap tu singgung orang sini dah. Harap kemaafan. Umur ni suara kasar sikit. Umur ni suara biasa suara malatong. Suara kasar. Umur ni suara biasa suara arak rasa-rasa. Kita tak boleh kecek dah ada pikah dah lecabu. Suara kita biasa suara kasar lah. Sampai situ sedia dah. Tu jadilah ning dah tabiat lah ning dah. Patut nak kecek kau hati nera tu kau dengan nera tak ada beza kau. Kita kecek sedap cakap nama duk negara tak sah. Rugi. Tak boleh orang kecek pun tak boleh, orang dengar tak boleh. Hak bolehnya lipat jadah lek tu ya. Dah, ni boleh dengar sekor tak negara lah. Kau nak pok sini tak negara lah. Kau nak dengar molek lah kau ni. Nazuk molek ni. Boleh dia ada lain kali pula nak tak tahu ni. Kita berasa lah ni. Lepas tu dia mau tanya di mana tempat tinggal belajar tuan guru. Dan beberapa lama masa belajar. Ambo tempat tinggal belajar pertama sekali tu daripada kalau mungkin ambo belajar di Pondok Dala dengan tuan guru Haji Husin bin Ahmad 10 tahun di sana. Masa ambo gitu Tok Akid Dala lebih kurang 4,500 700. Lepas tu masa ambo duduk dari siapa 2, 3, 4 tahun Tok Akid Dala lojok naik siapa 1,000 lebih. Pondok masa tu tak ada pondok mahal sangat-sangat. Siapa 10,000, 15,000, 20,000. Tok guru kita timbul keberkatan yang banyak masa tu. Timbul keberkatan. Siapa kawasan Pondok Dala 3 pihak jatuh naik hilir. Siapa habis tanah. Lek naik banyak fuak lek aling aja. Pas fuak naik ni ada fuak aling saja. Fuak ngaji lek naik ni hak semula balik Tok Dala kita namanya Syekh ataupun tuan guru Abdul Rahman bin Al-Arsyadi. Abdul Rahman bin Al-Arsyadi, adik akak bagi tok puasa kita. Bapa Dala kita ni jadi Tok Dala kita ni namanya Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi. Kama dia ni adik akak bagi Tok Puasa. Tok Puasa biasa berikan kuda padi kepada Tok Dala. Ni kisah-kisah lama ni. Amba nak oyak sikit-sikit. Sebab amba ni orang duk rapik dengan Tok Guru. Amba ni duk belakang Tok Guru 10 tahun. Amba duk belakang mula bab sing amba ni. Haji Husin bin Ahmad ni amba duk belakang Tok Guru semua tiap-tiap waktu amba duk belakang Tok Guru 10 tahun amba duk belakang Tok Guru. Ngaji 10 tahun duk belakang Tok Guru semua tak lari pada Tok Guru. Fuak kita lah ni pelik dengan ngaji nak mula jauh dengan Tok Guru. Hak tu jadi tak berkat tu. Kita lah ni nak jadi jauh dengan Tok Guru nak dekat Tok Guru lah mula-mula kita dulu ngaji apabila dia 15 minit 20 minit kita duduk belakang Tok Guru semua. Itu guru tengok kita semua nyata-nyata tok sip itu dia jadi silu hati, dia jadi apa orang panggil dia jadi kemilu hati. Dia jadi apa? Budak ni duduk mana ni nak ngaji kedok dah ada. Kita belakang Tok Guru. Nak waktu kita duduk belakang Tok Guru 10 tahun duduk gitu. 10 tahun. Tok Guru tak ada naik, kok kita naik dah 15 minit duk mengapa mata tu berderah mata ni, berderah mata jeminyo, derah mata izi. Ambo duk dalam model ingat 2 30 mata. Fok cu ambo dak ingat 30 mata, rung adik ni tak ada dah. Rung ambo ni rung cucu cicit tok dala, patu ambo ni cuk sutai, rung akisu hak ngaji sungguh, patu fok ngapa banyak di dala. Lepas pada J ambo generasi ambo tok akid dala kurang dah ngapa. Sebab ketika tu tak timbul telefon ni tapi timbul kontak kontak 4 segi tu. Pakak duk kecek le pondok pada tu. Hei wagi kek muduk mana wagi kek hawa boleh muduk mana tu mai kecek tu 2 apa 3.
Jadi kurang apa tu? Puca tu pakai dala jadi kurang apa dah tu. Lepas tu Haji Abdul Rahman bin Asyadi Tok Guru bagi Tok Wamot. Dia jadi Tok Tua. Tok Wamot ni menatu. Nah, menatu bagi Tok Dala dah. Lepas tu Tok Dala kita ni Haji Abdul Rahman yang ngaji Mekah. Lepas tu ngaji di Bidai. Ngaji Bidai. Lepas tu nak ngaji Mekah. Ngaji kat ayah dia. Lepas tu nak ngaji Mekah. Kau pada Mekah pada ni. Lepas tu mula habis singapura ni. Ngaji di Dala 21 tahun. 20 tahun lebih. Lepas tu nak Mekah 3 tahun. Jadi 23 tahun tu rumah ngaji. Abang ngaji di Dala 10 tahun. Duduk sekali Tok Guru. Lepas pada tu siapa Tuan Guru yang dibelajar. Ialah mula Haji Husin bin Haji Ahmad. Husin bin Ahmad. Tu Tok Guru hamba mengaji tu besar. Lepas tu Tok Guru oleh pondok Pelatung hambanya nama Haji Ramli. Nama Haji Ramli lah ni dia buka pondok di Paku. Tu Tok Guru hamba di dalam pondok mengaji banyak sekali. Lepas tu duk ngaji kau babozik kita pada pusu. Lepas tu duk kutik-kutik kau tak yasu kita. Lepas tu kutik kau le kau ni kau kedi, kau ni bemak kedi, kau ni mak kedi. Biar katuk ngaji semua-semua dah. Tu Tok Guru hamba banyak. Mula Tok Dala, mula mabosing kita, tutup bersama, lepas tutup oleh pondok besarnya daripada palingnya Pala Telah, jili kita duduk di Paku, lepas tu Cing, lepas tu daripada Tok Yosu kita, lepas tu kok Cik Ya Pose model ngaji anak, ngaji Iknok juzuk 3, lepas tu ngaji Tok Yosu, lepas tu besok ngaji rata-rata lah ngaji ni. Duk Paku ngaji, lepas tu duduk di Bukit Nori, duk ngaji. Lepas tu lebah pada Dala saat ni tu nak duduk luar negeri tu. Tu luar negeri pula. Duduk luar negeri tu 8 tahun hampir-hampir. Dah. Hampir-hampir 9 tahun. Berapakah anak tangga balai atau madrasah yang dijijak atasnya? Tanya siapa setara tu ni. Anak tangga dah. Anak tangga bala apa putung. Tak ingat dah. Tak tangga bala. Dia weh sedut Dala yang tanya ni ni. Anak tangga bala depan tu tak ingat apa butung buat ngaji tak tangga tu. Dia tu akhir Dala dulu, dia pesen ngaji rata. Babo duk aja latah, kok ni duk wah boh, duk wah bala, duk wah more, duk di kolah, duk tak lipa, duk tak mau aja kita tengok catulah tu apa. Sampai orang Malaysia mari 3 ti kata bah. Ni tu akhir Dala, tu akhir Dala. Ngaji bab ni dah, ngaji bab ni. Bab ni duk aleng weh. Kata hok ni duk wah tangga bala, hok ni duk wah bala, hok ni duk tah tika, hok ni duk tah selipa, hok ni duk bucu yukeno. Kadang-kadang tu tak rasa tengok yang kira yak baba mau nak tubik lah pondok dah. Nak tubik pondok. Mu mari bila? Baba tanya mu mari bila? Loh hamba duk sini kat 10 tahun. 10 tahun dah kan aku tak biasa tengok. Hamba tak biasa apa tengok. 10 tahun duk pondok baba tak kenal we yak baba. 10 tahun dah nak murid kau, Pangan tak biasa tengok, modok ngelik apa. Ni. Koyak babo tangga bala tu tak ingat 10 buton lebih sebelah kan tahu asapun lolon ni tu tangga bala mula. Dia bala tu masa mau gitu, bala Tok Dala. Bala mula bosing kita ni, bala babo zik kita lik bola lik jatuh ni, bala halik padan ni baru. Jadi mula-mula mau gitu mau ngaji tah bala Tok Dala. Mula bosen kita baca kitab Minhajul Abidin, tafsir Jalalain mau gi masuk situ cukup dah dalam duk dah setengah tahun. Sejik lek ni tak sudah sejik lek naik tak sudah lagi mau ngaji tah bala Tok Dala Minhajul Abidin tak reti apa supaya tikus tengok si. Ngaji tah bala Tok Dala duk mari 4-5 bulan mula bota beralih kita ngaji sejik ngaji sejik. Do lama mari tu modok lah 2 tahun buat keduri besar di dalam beli tanah belah ile 33 rak tambung patu buat balasah di ile. Hak tu tempat bala baba karing. Bala baba karing lah ni hak beli baru dah. Patu masa ji fu ambo buat keduri besar tu fu ambo ni lah. Cucu ambo ni banyaklah gerben dia cari duit gapo. Tanah tu beli 900,000 patu ambung habis 1 juta lebih. Tanah pak dolar lek ile pak baba karing duk ngajar ni pak Tafiq Qoel lah ni hak Hasbullah duk ngajar lah ni fok rungamba tu lah gerbene yang amal lah. Tanah tu kita beli 900,000 pas tambung habis 1 juta lebih pas tu wak makan tahun tu fok kita tak ngaji 2 bulan lebih nak madah kapo gitu ni tiada tempat boleh tahun tu 3 juta lebih. Puluk yang paling besar adalah tanah jalan menara Dala lah hak mula-mula sekali boleh banyak sekali.
Lebih kurang dah. Lepas tu panjang soalan lagi ke apa kena oyak pakar-pakar itulah. Tangga ni. Lepas tu apakah makanan yang dimakan semasa belajar, daging ataupun ikan? Aduh. Kan nak ditanya ni. Demo nak buat kan ni? Kalau Foklan ni nak buat ni masya-Allah lah kita muncul lah. Apakah makanan yang dimakan semasa belajar, daging atau ikan hidup, kering atau tiada, ada langsung sebab mujahadah. Jadi orang tanya ni dia tengok macam mana dia tak tahu ni. Apa tak tahu dia nak maksud dia nak mana, tapi dia tanya ni masalah kata orang nak boleh duduk tara ni makna tengah ngaji yang makan ikan ke makan daging ke umur. Nak boleh setara ni nak duduk takrisi, duduk mengajar, duduk ceramah ni duduk makan macam mana, duduk pondok dulu Amo pergi pondok mula-mula dulu pondok mo seng ni. Cerita lama lah kau ni. Amo pergi masuk dalam amo 14 mo ni orang paling budak sekali, paling muda sekali amo 3 orang. Amo di Tok Song, patu budak Krabi, budak Sto. Mo ni pajar yang paling umur muda sekali. Umur 14 tu baik kelas dia. Nya mengusik di demo lah. Wak ngano tok akhir dalam masa tu umur 30 Ramadan. 23 tengah-tengah wereng. Tak kira Allah 30 tengah duduk ngaji sedap 40 tu duduk ngaji lagi tak bining lagi. Kita mau 14 ni muda sangat musik di demo nak boleh ceridik kau tu pas duduk dalam lagi mula-mula pondok sengit duduk tapeng dengan pondok Saimbo dan mau bayar ni anak tunggu mak pergi lah ni dia buka pondok di mak pergi Saimbo belaga layan dengan pondok mau sengit tu tak royak ke tua lah tak pondok teruk mau sengit tungeng ni nak duduk mana batal-batal pun bluebell jeluh apa itu ni lepas tu duduk dia sampai setahun tak apa setengah bulan ni bulan itu dia nak duduk tak sedap lah pondok tu jadi buruk beli 3 abang beli pondok lala tu beli apa 1,000 ke 2,000 murah tu pondok lala 15,000 20,000 masa tu dah beli pondok kita pergi duduk sengit tungeng duduk tangi sengit nah layar duduk teh jinjok lemur tak lagu ni pondok kita kau nak demo pondok yang jinjak nak tunjuk langi je saya sengit sebab pondok kita disadar dia tak lewat nyanyi kok okay, lagu ni pondok kita kita sandar pondok dia pondok yang jadi sengit kata lagu ni kena punggah pondok suruh bemi di dalam tu wak pondok tu habis 20,000 ingat gini 20,000 wak pondok saat itu dah habis 20,000 ngaji situ tu ambang ngaji tu lepas tu bemi mak mawi bemi kita ni dilipih kulit pondok lipih kulit masa tu kalau tak besar masa tu bemi lipih kulit pada Bukit Palah pak bemi pergi jumpa dengan mo ya tahu-tahu ni anak tunggu pun jawi anak mula-mula ya tebe we mai duk pondok ni we jangan kenal orang dia pesan kita lah tu dia kata be mai duk pondok we mai duk pondok jangan duk kenal dengan orang jangan kenal orang lagi lo ni kenal kita kenal ngapa lo kenal kita kenal ngapa kita mesti sterik atau tak kenal orang kita apa mengapa lah tahu betul ambo beseduk ngapa ni boleh royak atas tu ni tah meja ni Purwa ketiga kadang tidur tak kisi klik rumah ni orang tua gerak tu tak tidur bawah mau tidur tak kisi bangun Purwa kuat ni turun tidur tekak mo ni siapa kena belah tekak mo ni duk tidur tak kisi semua mau tidur tak kisi Purwa ketiga tidur tak ni semua yang ngaji paham biasa ngapa makawaki buduriah ni among ngapa start pukul 8 malam sudah pukul 4 pukul 3 pukul 8 malam sebulan mengapa al-kawaki buduriah mik pukul 8 sampai pukul 3 pukul 8 pukul 3 kita masih budak satu jadi makan ni kita duduk pondok ni kita makan benda duduk ya karena kita tua mati yang satu duit tak ada mana susah dia tua tak ada mula ayah mo ni mati pak kita nak ngaji banyak orang abang pun duk ngaji bomo kita ngaji kok ni adik seorang ngaji sekolah dah pak tua pun tak ada ngaji pondok masa tu bawa pergi 300 kok sebulan 300 kok bulan ni abang pergi sampai ke kilo Piko beras tak belakang nak kereta bah dulu kita nak kereta kosong resak di Punjawi turun di kedai jalan kedai lama patut jatah kereta atas kita di kedai lama nak kereta kosong taning turun di Dapeh rumah bedding Tok Mina patut nak kereta bah situ bedding Tok Mina tu turun di Dapeh Tok Bandar lama tu beri rumah pukul 10 pagi sampai di dalam tu pukul 3 Purwa Piko dengan berah gila nak pergi pondok dengan ikan tambah dengan sama ikan wali ni
Ciwik nak ayat tak ciwik ni tak aku ni tak tahulah. Dah. Ciwik aku ni lagu ni lah, tapi tak apalah demo hina kita pun tak apa kita tahu. Lepas tu dok kecek dengan fok tu anak tu di kawasan Muhammad. Anak tu kawasan Muhammad tu ada pondok Abok, ada pondok Boming, pondok Bok Sumak ke apa dah. Kita katanya fok mu ngaji sekolah, mu nak pergi luar negeri tak ada apa, tapi kita nak ngaji kau ni. Tapi fok mu nanti tengok satu hari lagi ke datang siapa dia yang paling mulia. Kita pilih kok pondok, demo pilih kok sekolah, pilih kok luar negeri, tak ada apa. Kita pilih pondok. Dah ada pondok kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan kita klik sekali. Makan nasi ikan tambah telur gitu, mau ikan tambah kadang-kadang tu makan ikan tambah sama ikan gitu. Tak ada makan segak dak. Lepas tu kita klik satu ketika tu duit kita 300, 400 ke tua tu hantar mari tu ada tak habis. Tak ada habis weh duit. Tak ada habis mau. Ada lagi lebih sikit. Pas mu duk makan, duk pondok, makan. Parano tak ada luak duit ni. Amo nak ngaji, bukan amo nak makan, amo nak ngaji. Amo boleh ngaji, mau syukur Tuhan dah. Amo boleh ngaji, mau terima kasih kepada Allah Taala. Siapa di jalan ni amo terima kasih kepada Allah Taala dengan sebab kita susah payah kita boleh ilmu. Amo bagi duit 300 kok sebulan ya. Tapi di hari ni Tuhan wi kita banyak berapa banyak di hari ni. Tu nak oyak kisah ngaji pakar-pakar hak dia mau tanya dalam ni. Qadar tu dulu malam ni insya-Allah dah. Semoganya sejarah oyak saning kisah-kisah tu boleh adik-adik kita ambil tiba. Kalau nak jadi orang alim kena susah payah. Nak jadi orang alim kena gerbang. Nak jadi orang alim kena mujahadah di dalam ngaji, di dalam apa saja kena mujahadah. Ya Arab kata ijtihad tanjah, engkau bersungguh-sungguh nascaya berjayalah engkau. Kita bersungguh-sungguh insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala wi kita jaya dah. Amo ni habis rasa dah ngaji luar negeri pun pok mo tak tidur, duk pondok pun tak tidur. Pahala ni pun tak ada tidur nak kak. Tidur sikit-sikit malam, pok-pok mari bomo klik pukul 12 malam. Lepas tu mo nak boleh tidur pukul 2 semalam. Pok ni tahu mari malam ni bakal puas hati lah dengan aboyi. Pok lek palah ni pun mari lek ni pun mari. Pukul 12 malam boyo. Sudah pukul 10 pukul 11 lebih tapi aku tak usah kelik nak kecek dengan babo lek ni. Apa nak buat kan tak serta mengkelik dah tak sung kita nak kata lah tu kita buat rilat duk iling kan buat kan. Gitu nak ayat dia tapi nak ayat tadi adik belajar semua dah. Hak duk dalam ni, hak duk dengar laisuk ni. Patu ibu-ibu bapa nak uya dia orang aling, anak jangan duk wi ngaji tu wi bawah doa. Jangan duk wi nak ngaji sara tu sara lah tapi jangan anak kita pera dengan duit jangan. Kalau pera dengan duit anak kita punuh satu hari. Kena pera dengan nasihat, pera dengan wi jadi cuma-cuma, pera wi jadi susah-susah rakyat. Insya-Allah jaya. Semua orang sara anak dengan cuma-cuma, lepas tu susah-susah orang ni berjaya. Amo biasa kecak belaka ciwik susah payah. Susah payah lah ngaji ni sukit dah. Amo sukit amo pun teriak lah ngaji. Kau mau pergi luar negeri pun mau tak ada duit ni, mau cari duit diri luar negeri. Boleh 300, boleh 100 ribu pun mau cari duit. Duk tahu tu 3 bulan, 4 bulan mau cari duit. Orang tua teman sagi luar negeri, mah tak ada duit ni ku tak hantar dia 5,000 bulan tak ada. Tak apa mah, amo nak cuba cari. Tapi mau minta mak doa ya kembar. Ma doa ya kembar, mau nak cari duit diri. Ma tolong doa minta mak selamat dunia akhirat, mau nak cari duit. Amo duk tah belakang mutu 3 bulan 4 bulan cari duit, minta kedua kawan aku. Cari duit boleh 100 kita ayat tu kata, ya Allah ya Ilahi kalau aku boleh duit 120,000 aku nak pergi luar negeri. Kalau aku tak boleh 120,000 aku tak pergi luar negeri. Tapi tu hawi kita semua 120,000 kita pergi luar negeri. Pergi luar negeri tak ada. Orang tua tak ada harta sikit-sikit. Dia mau lamai mau belaka. Kita duduk luar negeri orang tua tak harta tak kadang-kadang harta tapi kita sana nak sebab jumpa dengan arak, jumpa dengan muakkad sana, arak tolong kita, bantu kita. Jadi kita lebih senang dah. Mana tengok kita orang kaya kalau duduk sana weh. Gitu lebih kurang. Insya-Allah dah padai dah. Boleh sini cuk dah. Tapi nampak tak ada denyuk ni. Tak ada denyuk ni. Masya-Allah biasa dia gitu lebih kurang insya-Allah mau agak maaf dah. Kalau ada panjang ayah-ayah depan mo ni pun mau agak maaf ya nah. Ni tu akhir dalam kita ni orang abuso. Lepas mau agak maaf sebanyak-banyak kepada orang sini kalau ada salah dan tersilap. Kalau dah tersinggung di hati sikit sebanyak tu mau agak maaf dah. Maka mintanya apung kepada hamba
Kalau kecek kasar silap poikining, ibu-ibu dan bapa semua dah. Patu mana hak dengar tu boleh ambil fikir, tu orang panggil hidayah pada Allah. Hak mana tak boleh fikir, hak tu daripada hawa nafsu ambo sendiri. Patu ambo harap maafkan, ambil daripada rambut sampai hujung kaki, daripada kanan kiri. Bitaklah mana hak ambo kecek, semua jadi naf'ah untuk ambo sendiri dan untuk adik kakak kamu sini dan pula puak-puak dengan YouTube. Nah, mintalah belakan anak jangan dalam kemewahan. Jagalah anak, belakanlah anak, terbiak anak dengan kesusahan dan dengan kepayahan. InsyaAllah anak kita berjaya pada masa depan. Dah. Gitulah lebih kurang ibu bapa. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada lain kali. InsyaAllah pada ni saja dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin